Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Siti Nur Aziz Zana Alam bagi langsung dari Parlimen Persidangan Dewan Rakyat bagi mesyuarat khas penggal kedua Parlimen ke-15. Dan hari ini merupakan hari terakhir bagi persidangan Dewan Rakyat dan kemudian akan disusuli dengan persidangan Dewan Negara bermula esok sehingga 26 September ini. Dan mengikut aturan urusan mesyuarat untuk hari ini, Dewan akan dimulakan dengan upacara mengangkat sumpah ahli Dewan Rakyat kawasan Pulai, iaitu Yang Berhormat Tuan Suhaizan Kayat pada jam 10 pagi ini. Juga pada masa yang sama, upacara mengangkat sumpah ahli Dewan Negara iaitu Yang Berhormat Senator Nik Muhammad Abduh bin Nik Abdul Aziz juga pada jam 10 pagi. Dan seterusnya Dewan akan diteruskan dengan penggulungan perbahasan kajian separuh penggal RMK ke-12 dan dijangka sebanyak 12 kementerian akan mengambil bahagian bagi sesi penggulungan perbahasan untuk hari ini. Dan sekilas mengenai Dewan Rakyat semalam, di mana kalau kita lihat berkaitan dengan lebih 80% syarikat PKS memegang sijil halal, dan pemegang sijil pengesahan halal Malaysia bagi semua kategori industri adalah sebanyak 8,272 syarikat dengan lebih 80% atau 7,306 daripadanya adalah syarikat perusahaan kecil dan sederhana ataupun PKS. Dan menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Dr. Muhammad Naim Mokhtar berkata bahawa daripada jumlah keseluruhan itu 3,270 syarikat iaitu 39.53% adalah pemegang sijil kategori syarikat Bumi Putra. Dan tambah beliau, hasil beberapa mesyuarat jemaah menteri dan mesyuarat antara kementerian yang telah diadakan, persetujuan dan ketetapan telah dicapai agar Perbadanan Pembangunan Halal ataupun HDC memainkan peranan penting untuk terus memberikan latihan dan tumpuan kepada bimbingan industri. Dan seterusnya juga kalau kita lihat berkaitan dengan KPK sedang merangka pelan tindakan biojisim negara, di mana kementerian tersebut sedang merangka satu pelan tindakan biojisim negara 2023-2030 yang selari dengan pelan hala 7 peralihan tenaga negara. Dan ini menurut Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof, beliau berkata ini berikutan biojisim berperanan penting sebagai sumber tenaga selain juga menjadi antara sumber pendapatan baharu negara. Baik saudara, selain di TV1 juga di saluran berita RTM, jangan lupa juga ikuti kami di rtmparlimen.rtm.gov.my, juga muat turun mudah RTM Klik ke telefon pintar anda melalui App Store, Play Store dan juga Huawei Apps Gallery. Dan kalau boleh kita lihat juga salah satunya tentang apa yang telah dibangkitkan semalam ataupun menerusi penggulungan perbahasan berkaitan dengan stok bekalan beras negara yang dikatakan mencukupi, di mana mampu untuk menampung keperluan domestik bagi tempoh 4 hingga 5 bulan ini, dan belum ada keperluan kecemasan untuk menggunakan stok penimbal. Dan ini menurut Menteri Pertanian dan juga Keterjaminan Makanan iaitu Datuk Seri Muhammad Sabu, beliau berkata setakat ini stok bekalan beras negara adalah sebanyak 900,000 tan metrik, meliputi 250,000 tan metrik stok penimbal kerajaan dan juga 650,000 tan metrik stok dagangan. Dan sehubungan itu beliau berkata bahawa beliau berpandangan bahawa masih belum terdapat keperluan mendesak yang bersifat kecemasan untuk menggunakan stok pil ataupun stok penimbal yang berjumlah 250,000 tan metrik. Baik, sekian sahaja daripada saya untuk ketika ini. Kami bawakan perhatian anda ke persidangan Dewan Rakyat. Dipersilakan Yang Berhormat Tuan Suhaizat bin Kayat, Ahli Parlimen Pulai. Saya, Suhaizan Kayat, setelah dipilih sebagai seorang ahli Dewan Rakyat, dengan sesungguhnya bersumpah bahawa saya akan dengan jujur menunaikan kewajipan-kewajipan saya sebagai yang demikian. Dengan segala upaya saya bahawa saya akan menumpahkan taat setia yang sebenar kepada Malaysia dan akan memelihara, melindungi dan mempertahankan perlembagaannya.
Pemasyuran oleh Tuan Yang di-Pertua mengalu-alukan ahli yang mengangkat sumpah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Ahli yang berhormat, sekalung tahniah saya ucapkan kepada Yang Berhormat Suhaizan bin Kayat, ahli yang berhormat bagi kawasan Pulai yang telah mengangkat sumpah sebentar tadi setelah memenangi pilihan raya kecil Parlimen Pulai pada 9 September 2023. Dewan Rakyat ini mempunyai kedudukan tertinggi dalam menentukan undang-undang negara dan sebagai semak imbang kepada cabang eksekutif demi memanfaat pembangunan negara. Justru peranan Parlimen sebagai medan perbahasan dan perdebatan yang bebas mesti dihayati sebaiknya. Saya yakin Ahli Yang Berhormat akan melaksanakan tugas sebagai wakil rakyat ini dengan terhormat seperti yang dituntut oleh institusi luhur ini. Saya berharap dengan selesainya majlis angkat sumpah ini, Yang Berhormat akan mula menjalankan amanah sebagai ahli Dewan Rakyat dengan penuh tanggungjawab. Saya menyeru kepada ahli Yang Berhormat dapat memberi sumbangan yang berfaedah dan bermakna kepada Dewan ini serta seterusnya kepada rakyat dan negara. Semoga Ahli Yang Berhormat berkhidmat dengan penuh dedikasi dan cemerlang. Tahniah saya ucapkan sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aturan urusan mesyuarat dan usul menyambung semula pertimbangan ke atas usul kajian separuh penggal Rancangan Malaysia ke-12 oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Sekarang saya jemput Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi. Silakan Menteri. Point of order. Sebelum itu, Yang Berhormat, minta sebentar ya. Minta maaf ya. Kita ada satu usul. Silakan Menteri. Tuan Yang di-Pertua, mengikut Peraturan Mesyuarat 12/1, saya mohon mencadangkan bahawa mesyuarat pada hari ini Selasa 19 September 2023 tidak akan ditangguhkan pada jam 1 tengah hari dan akan bersidang secara terus sehingga diputuskan usul kajian separuh penggal Rancangan Malaysia ke-12 oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan selepas itu mesyuarat ditangguhkan ke suatu tarikh yang tidak ditetapkan. Saya menyokong. Terima kasih Yang Pertua, saya mohon menyokong. Baik, terima kasih. Yang Berhormat, sekarang saya kemukakan masalah kepada Majlis untuk diputuskan. Masalahnya ialah usul seperti yang dikemukakan tadi hendaklah disetujukan. Ahli yang bersetuju kata bersetuju. Yang tidak kata tidak, lebih suara bersetuju. Usul disetujukan. Hormat Peraturan Mesyuarat Peraturan mesyuarat mana tu? 18.1. 18.1. Ya. Saya dah hantar kepada Yang Berhormat Speaker semalam. Jadi jawapannya tidak ada. Jadi saya ingin bertanya apakah sebenarnya saya sebenarnya ada sedikit keletihan untuk bawa tajuk ni. Tapi saya tengok jawapan Menteri semalam tidak ada apa-apa perubahan. Iaitu berhubung dengan kenaikan harga barang. Jadi saya tak mau baca di Parlimen ni. Saya minta Yang Berhormat jawab apa yang saya hantar. Baik. Maka boleh. Kalau tidak, kalau saya tanya pun jawapannya yang sama, tetapi harga beras tu naik, harga barang kering turun naik. Jadi kita rasa macam sudah kecewa lah. Saya akan buat sesuatu untuk lain pula. Sebab Baik. apa? Yang ni dah habis beras-bekai dah. Taklah hantar dah. Jadi Yang Berhormat jawab, cukup. Saya puas hati, kalau saya rajin, saya pergi pada press. Kalau tidak, begitulah. Sebab apa? Jawapan kemarin tidak merangsangkan. Saya dah cek kawan-kawan saya seluruh negara. Harga barang terus naik. Ini untuk semua, bukan saya ya, untuk semua rakyat Baik, Malaysia. Yang Berhormat. Itu yang Terima kedua, kasih. minta apa? Yang kedua, tadi masa angkat sumpah tadi, dulu kita bahkan kata wallahi billahi wa talahi. Saya tanya lupa. Ya. Tapi dalam peraturan tak ada. Sekarang tak ada? Ya. Sekarang arahan siapa yang tak bagi ada? Yang Dalam peraturan mesyuarat jelas. Okey. Terima kasih. Kami nak tahu sebab apa? Baik. Kami terkejut tadi. Macam nak pitam semua. Kenapa ada perubahan? Terima kasih. Baik, Tapi terima kalau kasih. kami akan adakan baliklah. Terima kasih. InsyaAllah. Baik, silakan Menteri. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Terlebih Sebelum dahulu itu saya Menteri sebab Ya. saya mencadangkan semalam kita ada pengalaman agak lewat. Sebab itu saya minta Menteri menjawab mana-mana ahli berhormat yang bertanya
tetapi tidak ada Dewan minta jawab secara bertulis. Itu yang pertama. Yang kedua, ahli berhormat yang tidak berucap, tidak boleh mencelah dan berucap sekarang ni. Sebab kita ada masa yang agak cehat. Tolong kita stick itu. Yang Terima Muhammad, kasih. I beg to differ, minta maaf minta maaf. Bukan saya nak tegur. Ada setengah soalan yang dibangkitkan perkara nasional. Nasional elok baca, dia ada tak ada pun tak ni. Yang tanya kawasan, okey, dia tak ada okey. Tapi kalau yang nasional kena jawab sebab rakyat nak dengar Yang Berhormat. Ya, Yang Berhormat. Yang Berhormat, tanyalah dunia mana pun dia akan setuju. Nasional tolong jawab sebab ini penting kepentingan negara. Baik, terima kasih. Point taken. Terima kasih, Harau. Speaker Yang Arif minta maaf. Terima kasih. Silakan. Okey, terima kasih Datuk Tan Sri Yang di-Pertua. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada 11 orang ahli yang berhormat yang telah mengambil bahagian dalam usul pembahasan kajian separuh penggal rancangan Malaysia ke-12 serta telah membagikan isu-isu di bawah bidang kuasa Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi MOSTI, iaitu Yang Berhormat Kuala Terengganu, Yang Berhormat Pagan, Yang Berhormat Gopeng, Yang Berhormat Temerloh, Yang Berhormat Pasir Putih, Yang Berhormat Kalabakan, Yang Berhormat Subang, Yang Berhormat Ipoh Timur, Yang Berhormat Padang Serai, Yang Berhormat Merbok dan Yang Berhormat Alostar. Yang Berhormat Tan Sri Speaker, saya ingat you missed Kubang Pasu. Saya sebut pasal R&D Fund. Okey. Terima kasih Yang Berhormat serta Yang Berhormat Kubang Pasu. Ketika ini, kerajaan Madani jelas berada di landasan yang tepat bagi menterjemahkan Malaysia sebagai negara berpendapatan tinggi dan negara pencipta teknologi setara dengan negara-negara maju menjelang tahun 2030. Kerajaan akan merealisasi sasaran peningkatan perbelanjaan R&D dalam negara melalui Dasar Sains, Teknologi dan Inovasi Negara (DISTIN), di mana perbelanjaan penyelidikan R&D ataupun GERD kepada keluaran dalam negara kasar KDNK akan ditingkatkan kepada 2.5% serta sumbangan sektor swasta dalam perbelanjaan R&D negara BERT pula ditingkatkan sebanyak 70% menjelang tahun 2025. Bagi menjawab pertanyaan Yang Berhormat Kuala Terengganu dan juga Yang Berhormat Kubang Pasu, memang benar sumbangan R&D sektor swasta kepada KDNK berada pada tahap yang rendah. Ini adalah kerana sektor industri masih di fasa pemulihan dan ekonomi pasca pandemik dan peningkatan belanja R&D oleh industri belum menjadi keutamaan. Dalam hal ini, faktor dana yang terhad dikenal pasti penghalang kepada pembangunan sektor R&D. Oleh itu, strategi kementerian adalah mewujudkan Malaysia Science Endowment MSE, iaitu dana alternatif daripada pelbagai sumber seperti industri, dana antarabangsa dan pendema bagi membiayai R&D negara. Bagi menjayakan hasrat ini, MSE memerlukan sejumlah 2 bilion ringgit sebagai rizal permulaan, iaitu 1 bilion ringgit dari kerajaan dan 1 bilion ringgit daripada swasta. Melalui pendekatan ini, MSE dijangka boleh menjana sebanyak 100 juta ringgit setiap tahun bagi menjalinkan kerjasama dengan pihak industri dan rakan-rakan strategik antarabangsa, seterusnya dapat meningkatkan aktiviti R&D negara secara berterusan. Mesti juga mempergiatkan promosi bagi memperkenalkan MSE supaya menarik minat pihak-pihak yang berkepentingan untuk menjalinkan kerjasama dengan MSE. Secara prinsipnya, beberapa organisasi serta syarikat antarabangsa telah bersetuju untuk bekerjasama dalam pelbagai bidang seperti pembangunan vaksin, pembangunan industri integrated circuit and substrate, serta kerjasama dalam bidang oil and gas. Bagi pertanyaan mengenai peningkatan kolaborasi R&D antara industri dan IPT pula, ada beberapa inisiatif yang dilaksanakan di bawah MOSTI. Antaranya, satu, melalui pembiayaan dana R&D MOSTI bagi RMK12 yang menggalakkan kolaborasi antara syarikat swasta dengan Institut Pengajian Tinggi IPT. Sebanyak 46 projek kolaborasi antara industri dengan IPT awam dan swasta dalam pelbagai bidang STI telah diluluskan. Yang kedua, program iConnect di bawah MOSTI menerima dana padanan R&D matching grant sebanyak 20 juta ringgit. Sehingga kini terdapat 12 projek kolaboratif yang melibatkan penyelidikan dan pembangunan R&D antara industri dan IPT yang telah diluluskan
dengan grant padanan sebanyak 33.34 juta ringgit. Daripada jumlah tersebut, 50% adalah sumbangan dari pihak industri. Dan yang ketiga, menerusi inisiatif National Technology and Innovation Sandbox NTIS sebanyak 96.8 juta ringgit juga disumbangkan oleh pihak swasta melalui dana padanan hasil kerjasama bersama pihak industri dalam mengkomersialkan produk ataupun teknologi berkaitan. MIC Malaysia pula sebanyak 209 kerjasama industri akademia telah dijalankan di bawah program Newton Ungu Omar Fund, melibatkan lebih 164 orang penyelidik daripada IPT tempatan. Manakala pemerkasaan industri teknologi tinggi dengan kerjasama awam swasta telah mewujudkan sebuah pusat R&D, Aerospace Malaysia Innovation Centre, AMIC, dan memfasilitasi penubuhan dua konsortium industri iaitu Malaysia Rail Industry Corporation dan Malaysia Space Industry Corporation dalam usaha memperkasa nilai tambah dan memperkuat offerings dari industri tempatan. Bagi pandangan Yang Berhormat Goping mengenai pemerkasaan PMKS dan memperkemas ekosistem pembangunan startup, saya amat setuju bahawa inisiatif Single Window di bawah Plan Hala 7 Ekosistem Startup Malaysia, SUPER, merentasi pelbagai kementerian. Inisiatif ini akan berfungsi sebagai penyelaras aktiviti, pembiayaan dan pembangunan kapasiti dengan terus mempromosikan pembangunan ekosistem startup selari dengan ekonomi madani. Inisiatif ini merupakan sistem penyampaian tunggal awam yang tangkas dan kolaboratif yang bakal menjadi titik utama kerjasama antara semua pemegang taruh di dalam ekosistem startup negara melibatkan 14 agensi dan jumlah pendanaan tahunan sehingga 1.6 bilion ringgit. Inisiatif ini akan memudahkan penyelarasan di peringkat syarikat modal teroka, VC, terutamanya bagi memastikan tiada pertindihan dana pemula. Melalui inisiatif ini, teknologi terkini dalam bidang bioteknologi, teknologi hijau dan kecerdasan buatan yang dibangunkan syarikat startup tempatan dijangka menyemarakan inovasi serta melonjakkan keupayaan teknologi negara. Tan Sri Yang Di-Pertua, ahli-ahli yang berhormat, isu mengenai sekuriti makanan ataupun aplikasi teknologi pertanian, saya ingin menyentuh cadangan dan pandangan daripada Yang Berhormat Temeloh. Saya bersetuju dan menyokong cadangan Yang Berhormat supaya penyelidikan dan pembangunan keterjaminan makanan ditingkatkan bagi mengurangkan import barangan makanan. Untuk makluman ahli Yang Berhormat, Mosti selaku peneraju agenda sains, teknologi dan inovasi STI, negara bukan sahaja memfokuskan kepada isu STI, namun turut memainkan peranan membantu memperkukuhkan lagi sekuriti makanan negara melalui penggunaan teknologi ataupun perkhidmatan berkaitan. Penggunaan teknologi seperti drone dan robotik oleh syarikat tempatan untuk proses penyemburan baja dan pembenihan pokok dapat meningkatkan kecekapan sekaligus mempercepatkan masa dan mengurangkan kebergantungan kepada tenaga kerja asing. Selain itu, mesti melalui inisiatif Tahun Pengkomersialan Malaysia MCY melonjakkan hasil pengkomersialan penyelidikan, pembangunan dan inovasi R&D&I tempatan dari universiti, institusi, agensi penyelidikan tempatan di mana telah mengenal pasti 474 produk ataupun teknologi R&D tempatan yang telah dikomersial dan dipasarkan dengan penjanaan hasil jualan sebanyak 540 juta ringgit. Antara penyelidikan berkaitan sektor agro makanan yang dilaksanakan oleh agensi di bawah MOSTI adalah yang pertama, di bawah agensi Nuklear Malaysia. Benih padi NMR 152 mampu mengeluarkan hasil tanaman sehingga 10 tan sehektar berbanding dengan kadar purata hasil padi lain sekitar 6 tan sehektar di kawasan tanaman yang sama. Tan Sri Yang Di-Pertua, penghasilan benih baru NMR 152 ini juga telah diiktiraf dan diperakui di peringkat antarabangsa menerusi penerimaan Anugerah Outstanding Achievement Award IAEA dan
The Food and Agriculture Organization of the United Nations, FAO, on mutation breeding pada tahun 2021 dan Anugerah Forum for Nuclear Cooperation in Asia, FNCA, Award 2020. Aplikasi teknologi nuklear menerusi teknik biak bakar mutasi juga berjaya menghasilkan varieti bakar baru, antaranya pisang, kacang tanah, cendawan, kenaf, stevia dan juga tanaman landscape. Sebahagian benih-benih ini telah dikomersialkan, manakala sebahagian lagi di peringkat pensijilan dan pra-pengkomersialan. Selain itu, Nuklear Malaysia juga telah membangunkan teknik pensterilan serangga bagi mengawal serangga perosak ke atas tanaman pertanian. Teknik phytosanitary yang diaplikasikan di loji Sinar Gamma Nuklear Malaysia pula digunakan untuk membantu PMKS tempatan menembusi pasaran antarabangsa dengan memenuhi piawaian keselamatan import makanan yang ditetapkan oleh pihak berkuasa di setiap negara. Di bawah Nano Malaysia Berhad pula ada satu projek sistem aquaponic Internet of Nano Things, IONT, yang dijalankan menggunakan otomasi sistem fertigasi, pertanian menegak vertical farming, aquaponik yang digandingkan bersama aplikasi sensor dan tenaga yang boleh diperbaharui, telah berjaya dilaksanakan di Manong, Perak. Sistem ini juga mampu meningkatkan produktiviti walaupun di tempat yang terpencil dan juga pedalaman. Dengan keluasan tanah hanya 1.5 ekar, sebanyak 30 tan sayur-sayuran dan 5 tan ikan dapat dihasilkan setiap tahun. Kini pihak swasta yang terlibat sedang mengaplikasikan projek ini di tempat-tempat lain. Selain itu, di bawah NIBM, National Institute of Biotechnology Malaysia, ada produk makanan daging alternatif berdasarkan cendawan tiram kelabu turut dijalankan bertujuan untuk menambah nilai kepada industri pengkomersialan cendawan tiram kelabu yang ditanam secara meluas di Malaysia. Pada masa ini, burger cendawan alternatif kepada burger daging sedang berada pada peringkat proof of concept POC untuk dikomersialkan di pasaran, dan penyelidikan dan inovasi penghasilan silage untuk ternakan ruminan menggunakan kaedah fermentasi bagi meningkatkan produktiviti dan kualiti haiwan ternakan. Formulasi silage ini sedang digunakan oleh Tak laluan Tan Sri Speaker, tak laluan Yang Berhormat Menteri. Formulasi silage ini sedang digunakan oleh Tenang Agrofarm Padang Terap, Kedah. Silakan Kubang Pasu. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Pertama saya nak ucap tahniah lah. Sebab Menteri SGI sekarang ni dia cukup aktif. Saya selalu follow dia punya aktiviti. Pertama, Yang Berhormat Menteri, apa yang disebutkan oleh Yang Berhormat Menteri tentang produk-produk baru yang diperolehi daripada R&D, nanoteknologi, bioteknologi dan sebagainya, itu memang bagus. Tetapi dari pengalaman saya turut dalam R&D rubber teknologi. Di peringkat lab, okey. Tapi kita masalah commercialization. Dan akhirnya kita mati dekat itu sajalah idea kita. Lagi satu, yang kedua, Yang Berhormat Menteri. Negara kita ni kalau kita ambil dalam bidang high-tech, utamanya electronic industry dan sebagainya, kita masih menjadi negara assembler, bukan pencipta teknologi. Kita tengok semua semiconductor companies ataupun 99% dalam negara kita adalah daripada luar. Dan kita perlu R&D yang lebih kuat untuk kita buat R&D dan kita sendiri dapat produk daripada kita sendiri berdasarkan pada kita punya research dan design seperti IC dan sebagainya. Dalam hubungan ini, Yang Berhormat Menteri, saya tengok, kalau correct me I'm wrong, dengan izin, kerajaan akan hanya membelanjakan 25% untuk R&D, 25% daripada GDP negara. Dan angka ini, Yang Berhormat Menteri, adalah terlalu kecil
berbanding dengan negara-negara lain yang maju. Jangan ambil negara yang tak maju, yang maju. Korea 5% daripada GDP. China sendiri pun 3.5% daripada GDP, sebab tu dia maju cepat. Germany 3.5% dari GDP. Taiwan 3.7% pada GDP. Ini contoh-contoh dan saya minta respon dan cadangan saya ialah supaya kerajaan memberi perhatian lebih serius untuk meningkatkan peratus R&D yang kita belanjakan R&D ini berdasarkan kepada GDP. Sebab kalau kita nak maju cepat dan kita nak ubah negara kita menjadi negara teknologi, tak mau kita trap dalam middle income group, kita nak pendapatan yang tinggi, I think it is well dengan izin kita belanja lebih banyak untuk R&D. Sekian, Tan Sri Speaker. Terima kasih. Silakan Menteri. Terima kasih Tan Sri, terima kasih Kubang Pasu. Saya setuju, amat setuju dengan cadangan Kubang Pasu bahawa negara kita kena bertambah lagi lah untuk dana R&D supaya kita dapat mencapai pencapaian seperti negara-negara maju yang lain. Dan sekarang kita tengah cubalah dengan adanya matching grant dengan pihak swasta dan juga MSE dan lain-lain. Antara usaha kita lah. Dan ialah Kubang Pasu memang dalam bidang R&D ini memang tahu di dalam R&D dia ada banyak valley of death. So ada yang produk yang bagus tetapi tidak dapat dikomersialkan ataupun tidak dapat scale up kerana cost. Maka kini kita sangat menggalakkan community science ini untuk selalu bekerja sama dengan industri supaya produk yang research itu, diselidik itu dapat menampung keperluan industri. Tetapi bukan semata-mata R&D yang sendiri nak adakan. Okey, Kuala Sikit Selangor. Menteri, kalau boleh saya sambung Menteri, sikit. Kuala Selangor. Ya. Ya, Kuala Selangor. Terima kasih Menteri, terima kasih Tan Sri Speaker. Dalam semangat yang sama juga, mesti antara kementerian yang sangat penting untuk kita mencapai negara berpendapatan tinggi, dari sudut funding of startup sangat penting. Dan saya perhatikan bahawa satu masa dahulu kita bercita-cita untuk menghasilkan dan menjana 5,000 startup. Dan daripada situ kita nak melahirkan paling tidaknya 5 unicorn. Nak cari 5 untuk hari ini pun. Ya, kenapa kita suffer premature deindustrialization adalah kerana itu. Kita tidak dapat mengangkat startup. Satu, saya perhatikan tidak ada no centralized, apa yang dikatakan sebagai no central portal for startup funding. That is missing. Dan kita tahu betapa pentingnya beyond just R&D adalah to fund the startup, sama ada through MAFCAP ataupun grants or incentive. Tapi perkara ini perlu diberikan tumpuan dan benar-benar mesti dapat memacu perkara ini. Kalau tidak, we are back to the doing more of the same, orang kata ya. Kita tak dapat melonjak dan akhirnya tidak dapat kembali kepada middle income track. Silakan Menteri. Terima kasih Menteri. Terima kasih Kuala Selangor. Sebelum saya menjawab soalan Kuala Selangor, saya nak menjawab juga Kubang Pasu yang tadi sentuh tentang E&E. In fact dalam E&E ini mungkin ialah kita sekarang lebih pada back end, packaging, assemble, tapi pada masa yang sama kita ada peluang yang baik juga dalam beberapa beberapa bidang ataupun area yang seperti Yang berhormat Menteri Speaker, Yang berhormat Menteri sekejap ya. Okay. Dia sebenarnya Yang Amat Menteri, saya terlibat secara langsung dengan Taman Teknologi Tinggi Kulim. Di Taman Teknologi Kulim, saya rasa 90% lebih adalah front end. Kita buat research, design sendiri. Cuma selepas itu dihantar ke negeri lain untuk back end, testing dan juga packaging. Mungkin that's a bit of correction. We are doing well in front end now. Kita mula ada front end lah, tapi kita ada banyak peluang lagi dalam front end seperti IC design, fabless design ataupun advanced packaging foundry, dan kita juga ada peluang yang cerah kalau kita melibatkan diri dalam penyelidikan macam seperti gallium nitride, silicon nitride dan lain-lain. Dan untuk menjawab soalan Kuala Selangor, memang startup ekosistem memang satu area yang penting dalam bidang MOSTI. Memang sekarang kita dalam usaha untuk streamline
ataupun menambah baik startup ekosistem ini, termasuklah bagaimana kita streamline funding agency. Dan nanti saya akan sentuh tentang tadi saya sudah sentuh tentang single window approach supaya tidak ada lagi duplication, dan juga seperti yang kita maklum dalam funding ini dia memang ada pre-seed, seed, series A, B, C dan lain-lain. Memang kita lebih kekuatan kita lebih pada pre-seed dan seed lah. Dan series ABC itu lebih pada industri ataupun VC swasta. Tapi tadi Kuala Selangor sentuh itu target 5,000 startup dan juga 5 unicorn tu masih dalam target kita, seperti yang ditulis dalam super yang kita punya startup roadmap tu. Dan in fact kita ada quite a number of good startup yang mungkin belum capai tahap peringkat unicorn, tapi sekarang mereka digelar sebagai sunicorn, soon to be unicorn. So kita ada potensi juga dari segi itu. Izinkan saya Tuan Yang Dipertua, izinkan saya teruskan. Bagi RMK ke-12, Agensi Nuklear Malaysia sedang menaik taraf fasiliti dan makmal aplikasi teknologi nuklear dalam pertanian dengan peruntukan sebanyak 5.3 juta sehingga tahun 2025. Projek ini bermula tahun ini bagi meningkatkan keselamatan dan jaminan makanan melalui peningkatan produktiviti agro makanan melalui teknik biak bakar mutasi. Di samping itu, teknik isotop stabil digunakan bagi menentukan ketulinan makanan. Habiskan ayat ni. Menentukan ketulinan makanan serta mengesahkan asal-usul produk tersebut. Silakan. Terima kasih Yang Berhormat Menteri dan menerangkan tentang teknologi digunakan dalam sektor pertanian. Saya ingin menyentuh tentang sektor peladangan pertanian berhubung kait dengan kelapa sawit. Dah berada dalam negara kita berpuluh tahun dah. And this is one of the major contributor to our income. Pergantungan kita dalam sektor ini amat berat daripada pekerja asing. Apakah peranan pihak kementerian untuk pastikan supaya teknologi, penggunaan semada mechanization automation untuk membolehkan supaya kita kurangkan satu bab labor intensive sektor kelapa sawit ini, kerana ini merupakan satu sektor yang cukup memberi sumbangan besar kepada pihak kerajaan. Dah lama dah, tapi saya tidak nampak. Sekarang ini di Sabah kita mempunyai masalah yang begitu besar. Ya, we don't have enough manpower. Ya, dalam keadaan Kalimantan semakin membangun, saya yakin kita akan ketandusan. Ya, pekerja yang ada. But what is this peranan pihak kementerian untuk memastikan bahawa penggunaan automation ini dah lama 2-30 tahun dah. Mechanization, satu bab. Kedua, persoalan tentang perubatan tadi, research and development di antara pihak swasta dan juga kerajaan. Setakat ini, kita sedar dan tahu bahawa kita mengeluarkan contoh macam Panadol saja. But the raw materials, penggunaan dia untuk membuatkan ubat-ubat ini, kita import daripada India dan Pakistan. Sampai bila adakah pihak kementerian akan mendapat melahirkan bahawa all the raw materials to produce all these medicines yang ada. Kerana kita tahu bahawa kesihatan ini cukup perkara yang penting. COVID dah ada dahulu. Bayangkan kita belanja berbilion nak mendapat vaksin, itu pun mengambil masa. Banyak yang meninggal dunia. But sektor pihak kementerian untuk mainkan peranan yang lebih agresif, ya, lebih ke depan untuk pastikan bahawa teknologi dalam sektor perubatannya akan dapat kita tingkatkan. Terima kasih banyak. Terima kasih sempurna. Saya setuju bahawa memang kita perlu pertingkatkan usaha kita dalam pengaplikasian teknologi dalam bidang peladanan dan juga perubatan. Untuk peladanan memang kami akan adakan sesi libat urus dengan player-player peladanan supaya kita kena tengok bagaimana kita nak gunakan teknologi untuk membantu terutamanya dalam harvesting, sebab harvesting lah yang paling sukar untuk orang kata
pengaplikasian teknologi itu. Dan selain daripada itu, dari segi dalam bidang perubatan, memang sekarang mesti kerjasama rapat dengan beberapa pihak termasuk international pharmaceutical company untuk kita membangunkan vaksin manusia dan supaya kita dapat kita adalah sovereignty vaksin ini supaya apabila pandemik ini berlaku ataupun pada masa yang akan datang mungkin ada berlakunya pandemik, kita ada keupayaan untuk menghasilkan vaksin yang tersendiri. Tetapi ialah seperti yang kita tahu memang R&D dalam perubatan ini dia makan dana yang sangat besar dan itu sebabnya tadi kita ada beberapa usaha untuk memperbanyakkan dana yang kita gunakan untuk R&D ini. Dan kita juga ada beberapa projek yang bakal diadakan seperti dalam precision medicine iaitu genome sequencing yang akan banyak membantulah dalam precision medicine di. Menteri, boleh Menteri rangkumkan semua sekali. Menteri ada 4 minit lebih kurang. Isu-isu banyak tu saya rasa ya. Ya. Datuk Speaker, cuma saya nak minta kepada Menteri, bila Menteri menjawab, bukan hanya soalan yang saya bangkitkan, malahan awal daripada itu. You seems to be just highlighting fund is lacking. Sebagai satu alasan, saya ingat pihak kerajaan harus mengambil langkah yang begitu agresif dan memastikan bahawa it can save human life, I mean, this is not the questions of not enough funding. We have a lot of fund that we can use for the unproductive sector. Why don't we use this limited fund to ensure that we can produce raw material I'm talking about to produce medicine yang ada. Begitu juga sektor pertanian tadi. Saya nampak tak ada kolaborasi begitu agresif dengan pihak swasta, IOI, SEMDABI, FELDA, semua. Yang saya yakin mereka mempunyai kewangan untuk memastikan mengurangkan pergantungan kepada buruh asing yang ada. Tapi tak ada kolaborasi yang serius daripada pihak pemerintah untuk memastikan bahawa there is enough funding. It will be for the benefit, not only the government. Terima kasih. Saya hanya maklumkan bahawa R&D ini dia memang makan dana yang besar, tetapi kita juga sedang usahakan bagaimana nak atasi satu dana, yang keduanya ekosistem dia. Dan saya setuju dengan sempurna bahawa ada ramai pemain industri yang mereka sudi mengeluarkan model untuk dalam bidang R&D ini, termasuk syarikat-syarikat yang disebut oleh sempurna tadi. Taksir Yang di-Pertua, saya masuk satu lagi iaitu industri angkasa. Saya mengalu-alukan cadangan Yang Berhormat Kalabakan bagi pembangunan hub utama industri aero angkasa di Malaysia. Dalam hal ini, potensi Sabah ataupun mana-mana negeri yang bersesuaian sebagai lokasi strategik tapak pelancar akan diperhalusi. Kajian keboleh laksanaan ini perlu dijalankan terlebih dahulu untuk memastikan tapak pelancaran yang dibangunkan adalah selamat dan mendatangkan impak yang minimum kepada alam sekitar dan sosio-ekonomi masyarakat tempatan. Dan ini adalah salah satu inisiatif yang saya sebut tadi, iaitu Private Financial Initiative. Tidak melibatkan funding daripada kerajaan. Untuk tujuan ini, kerajaan menerusi MOSTI sedang membangunkan garis panduan untuk kajian keboleh laksanaan teknologi pelancar angkasa bagi memastikan cadangan tapak memenuhi segala keperluan yang ditetapkan oleh kerajaan. Pihak industri yang berminat dalam membangunkan tapak pelancaran perlu mengemukakan laporan keboleh laksanaan tapak pelancar berdasarkan garis panduan tersebut untuk tujuan penilaian kerajaan. Seterusnya, kerajaan akan mengadakan sesi libat urus dengan masyarakat setempat sekiranya hasil kajian menunjukkan keboleh laksanaan tapak pelancaran adalah tinggi. Taksir Yang di-Pertua, saya nak sentuh satu lagi yang agak ramai ahli yang berhormat tanya, iaitu kawal selia dan pembangunan R&D Nadir Bumi. Untuk makluman semua, skop bagi pengurusan Nadir Bumi terletak di bawah NRECC. Namun ada beberapa perkara yang berkaitan dengan pembangunan industri nadir bumi terletak di bawah bidang kuasa kementerian ini. Dan sehubungan itu, saya ingin merujuk kepada Yang Berhormat Bagan, Yang Berhormat Subang dan Yang Berhormat Ipoh Timur yang menyentuh mengenai pengurusan sisa nadir bumi, kawalan dan pemantauan alam sekitar sekiranya dikena pasti radiatif. Yang pertama,
pemakluman bahawa bagi aktiviti pemprosesan mineral yang mengandungi bahan radiatif semula jadi ataupun naturally occurring radiative material norm melebihi had kawalan di bawah Perintah Pelesenan Atom Tenaga Atom 2020, maka aktiviti tersebut adalah tertakluk di bawah Akta 304 dan had itu adalah 1 becquerel per gram dan kawal selia oleh Jabatan Tenaga Atom MOSTI. Yang kedua, di bawah Seksyen 14/2 Akta Pelesenan Tenaga Atom iaitu Akta 304 menekankan bahawa mana-mana orang yang pada menjalankan sama ada aktiviti mencari gali atau melombong atau kedua-duanya menemui, menjumpai atau memperolehi apa-apa bahan radiatif, bahan nuklear atau benda ditetapkan, hendaklah dengan segera melaporkan secara bertulis hal ini kepada LPTA dan hendaklah mematuhi semua arahan yang diberikan oleh LPTA. Dan yang ketiga, Nuklear Malaysia di bawah MOSTI mengendalikan pusat pengurusan sisa radiatif kebangsaan bagi pengurusan sisa radiatif yang selamat di negara ini. Sisa radiatif ini terhasil daripada pelbagai aktiviti nuklear seperti reaktor penyelidikan, institusi perubatan, sektor perindustrian dan amang daripada norm dalam pemprosesan mineral dan industri oil and gas. Menteri, panjang lagi Menteri. Menteri, panjang lagi. Tak, habis lah. Saya masuk yang terakhir. Okey, landing Menteri. Ya, thank you. Terima kasih Tan Sri. Mengenai pertanyaan yang berhormat Bagan berhubung dengan perancangan kerajaan terhadap penggunaan tenaga nuklear, perkara ini masih dalam pertimbangan kerajaan, khasnya di bawah Kementerian NRCC. Namun begitu, Nuklear Malaysia telah bersedia dalam aspek teknikal dan keupayaan sumber manusia dan kini sedang mempergiatkan manfaat penggunaan teknologi nuklear secara aman melalui pembangunan bakat teknologi nuklear yang holistik bagi memenuhi keperluan pasaran dan negara. Sekian saja maklum balas saya untuk kali ini dan sekali lagi diucapkan terima kasih kepada semua ahli yang berhormat yang telah mengambil bahagian dalam pembahasan kajian separuh penggal rancangan Malaysia ke-12 kali ini. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sekarang saya jemput Kementerian Luar Negeri. Menteri, sila 30 minit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Terima kasih Tan Sri Pertua kerana sudi memberi ruang kepada saya untuk menggulung isu-isu berkaitan Kementerian Luar Negeri yang telah dibangkitkan sewaktu sesi perbahasan kajian separuh penggal rancangan Malaysia ke-12 dalam Dewan yang mulia ini. Bagi pihak Kementerian Luar Negeri, saya merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada semua yang berhormat yang membangkitkan beberapa isu penting di bawah bidang kuasa kementerian ini sewaktu sesi perbahasan mesyuarat khas yang berlangsung pada minggu lepas. Tan Sri Pertua, beberapa ahli yang berhormat telah menyentuh isu berkaitan isu Treaty Laut Sulawesi atau kawasan yang dirujuk Indonesia sebagai Ambalat. Ambalat ini adalah ambang batas laut, tetapi kerajaan Malaysia hanya merujuk isu ini ataupun istilah ini sebagai blok ND6 dan juga ND7. Dalam hubungan ini saya ingin mengulas pendirian Kementerian Luar Negeri berhubung perkara tersebut seperti yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Sik, Yang Berhormat Temeloh dan Yang Berhormat Arau. Untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, kerajaan tidak akan sekali-kali mengambil ringan dan membuat sebarang keputusan secara sewenang-wenangnya berhubung isu sensitif, khususnya berkaitan sempadan maritim kerana ia berkaitan dengan kedaulatan negara. Namun, dalam masa yang sama, kita juga perlu menghormati hubungan diplomatik yang baik bagi menjamin keamanan, kestabilan dan kemakmuran negara dengan mana-mana negara jiran dan di peringkat antarabangsa secara amnya. Saya ingin sekali lagi menegaskan di sini seperti mana yang telah dijelaskan berkali-kali melalui kenyataan akhbar Kementerian Luar Negeri bertarikh 20 Jun 2023 maupun semasa sidang media mengenai isu ini yang diberikan oleh saya sendiri pada 15 Ogos 2023
bahawa kawasan atau persempadanan maritim yang dipersetujui di dalam Treaty Laut Sulawesi tidak langsung melibatkan kawasan yang disebutkan sebagai ambalat. Yang amat berhormat Tambun sendiri juga telah menjelaskan secara komprehensif mengenai isu ini di Parlimen sewaktu sesi waktu pertanyaan-pertanyaan Perdana Menteri pada 13 Jun 2023. Perlu dijelaskan bahawa Treaty Laut Sulawesi yang ditandatangani pada 8 Jun 2023 tidak melibatkan persempadanan maritim di ZEE atau Zone Ekonomi Eksklusif atau dengan izin Exclusive Economic Zone atau pelantar benua atau dengan izin Continental Shelf antara Malaysia dan Indonesia, di mana terletaknya kawasan yang dirujuk Indonesia sebagai ambalan. Dalam arti kata lain, Treaty Laut Sulawesi yang dimeterai pada 8 Jun 2023 ini hanya meliputi kawasan di separa perairan laut wilayah dengan izin Territorial Sea dan langsung tidak melibatkan kawasan yang disebut sebagai ambalan. Untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, masih terdapat sebahagian baki sempadan yang perlu dirundingkan, iaitu melibatkan Territorial Sea itu. Tan Sri Dipertua berkenan dengan cadangan Yang Berhormat Kubang Krian supaya kerajaan mendedahkan dokumen treaty tersebut kepada rakyat. Saya ingin menjelaskan bahawa disebabkan oleh proses ratifikasi yang berbeza oleh kedua-dua negara, dokumen-dokumen tersebut masih belum boleh dikongsi kepada umum. Berdasarkan amalan antarabangsa, hanya setelah kedua-dua negara menyempurnakan proses ratifikasi berdasarkan undang-undang domestik masing-masing, barulah dokumen-dokumen tersebut boleh dikongsikan kepada umum. Tan Sri Dipertua Yang Berhormat Parit Buntar telah mencadangkan supaya isu kawasan yang dirujuk Indonesia sebagai ambalat dibawa ke Jawatankuasa Pilihan Khas JKPK Perhubungan Antarabangsa dan Perdagangan Antarabangsa Parlimen. Dalam hal ini, saya menyatakan kesediaan Kementerian Luar Negeri untuk memberikan kerjasama kepada JKPK Perhubungan Antarabangsa dan Perdagangan Antarabangsa Parlimen. Tan Sri Dipertua, seterusnya saya ingin mengulas pendirian Kementerian Luar Negeri berhubung isu Laut Cina Selatan yang telah dibangkitkan oleh Yang Berhormat Tan Sri Yang Dipertua, minta izin. Silakan, Yang Berhormat sempurna. Terima kasih. Dan setelah mendengar penjelasan tentang Laut Sulawesi dan juga ambalat, tadi diterangkan tentang perkara ini bahawa langsung tidak ada rundingannya. Saya ingin bertanya kepada pihak kerajaan. Satu bab apa yang berlaku di peringkat bawah akar umbi. Ya, kalau kita pergi Sibatip, ya, ada di antara rumah-rumah di situ dah diroboh oleh pihak berkuasa di seberang sana. Ya. Dan saya ingin bertanya sama ada keadaan ini tidak ada hubung kaitkah atau ada hubung kaitkah dengan apa yang berlaku. Keduanya saya ingin bertanya, yang saya dengar, ini dengar saja daripada pihak Indonesia diwar-warkan menerusi apa yang dinyatakan bahawa kerjasama di antara Petronas dengan Pertamina juga dilakukan. Sama ada ini ada kebenaran ataupun tidak. Kita tahu bahawa ini melibatkan Continental Shelf yang ada. Tapi dalam pada itu kita juga sedar bahawa bila mana masa dahulu, bila darurat itu dah ditarik, ya, mananya kuasa Petronas tidak lagi ada dalam hubung kait seperti apa yang kita katakan jarak jauh Continental Shelf di antara sempadan antarabangsa dan juga pihak wilayah Sabah. Maka dari itu saya tanya sama ada perkara ini juga adakah dirunding kalau sekiranya benar bahawa usaha sama di antara Petronas dengan Pertamina ini betul ataupun tidak, dan kita ingin penjelasan daripada Yang Berhormat Timbalan Menteri. Sila Menteri. Terima kasih Yang Berhormat sempurna. Memang apa yang saya nyatakan tadi soal rundingan tentang penentuan persempadanan kawasan di antara Indonesia dan juga Malaysia, apa yang dikatakan di kawasan Kalabakan. Kita tahu memang rumahnya itu dapurnya di sebelah Malaysia, tapi ruang tamunya di sebelah Indonesia. Tapi ini sudah sebahagiannya telah pun diselesaikan, Yang Berhormat, tapi nanti
InsyaAllah pada tahun hadapan kita akan muktamadkan sepenuhnya yang kawasan melibatkan di kawasan kelabakan tersebut. Dan isu kedua mengenai dengan dikatakan juga sebagai rundingan yang telah ditimbulkan oleh media Indonesia berkaitan Pertamina dan juga Petronas. Saya ingin menyatakan bahawa kawasan yang dinyatakan sebagai ambalat itu adalah kawasan yang bertindih. Maknanya mereka juga menuntut, kita juga menuntut. Jadi maknanya dalam soal ini mana-mana negara pun sebenarnya dia boleh ataupun sewedang-wedang, bukan sewedang-wedangnya lah. Mereka berhak untuk menyatakan bahawa itu adalah kawasan mereka. Dan mereka boleh mengeksplorasi dan sebagainya. Tetapi kita sentiasa tegas bahawa itu adalah kawasan kita. Dan kawasan itu masih lagi kita harus rundingkan secara bersama. Dan ianya belum lagi sampai ke peringkat itu untuk kita rundingkan. Jadi itu soal mereka. Mereka nyatakan bahawa mereka akan mengadakan eksplorasi dan sebagainya. Tapi insyaAllah kita akan pertahankan kedaulatan negara kita dalam isu ambalat ini. Terima kasih. Menteri, boleh saya menyentuh sikit isu ambalat? Ya, Pak Mas. Dalam soalnya klasifikasi dokumen, sebenarnya kita sudah ada precedent case di mana dalam isu pembelian vaksin pada masa itu juga perjanjian adalah rahsia, tetapi kerajaan membuat pendedahan di dalam jawatan kuasa PAC yang mengandungi yang mempunyai keanggotaan daripada kerajaan dan juga pembangkang. Jadi apa pandangan menteri jika kita buat pendedahan kepada jawatan kuasa PAC supaya ia dapat memuaskan hati rakyat? Terima kasih. Dokumen-dokumen yang dijelaskan dalam PAC ataupun jawatan kuasa khas itu yang berhormat ada perbezaannya, Tadi Speaker. Kalau kita rujuk soal dokumen yang melibatkan vaksin itu adalah melibatkan isu-isu domestik dalam negara. Tapi apabila ia melibatkan soal treaty antarabangsa, melibatkan soal negara-negara lain, kita kena hormati tentang proses perundangan di negara-negara tersebut. Bahawa Indonesia dalam hal ini, mereka perlu meratifikasi treaty yang ditandatangani itu di Parlimen Indonesia terlebih dahulu. Sebelum itu kita tak boleh dedahkan sewedang-wedang. Kita kena jaga sensitiviti negara jiran kita. Lepas itu apabila sudah diratifikasi oleh Parlimen Indonesia, kita akan membuat notifikasi kepada Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu tentang dokumen itu. This is all the process yang perlu kita ikuti berdasarkan undang-undang antarabangsa yang berhormat. Terima kasih. Tuan Sri Speaker, saya ingin setelah yang berhormat menyatakan tentang masalah sempadan dapur di sebelah. Saya ingat I think we have to get the detail first. Banyak, bukan hanya dapur sebelah menyebelah. Ya, saya ingat kena apa yang berlaku kena saya juga dipahamkan tentang masalah-masalah di persempadanan. Kita mau hubungan berapat dengan jiran kita. Ya, itu bukan tidak timbul. Ya, bahawa kita nak hubungan rapat, tapi kedaulatan negara itu cukup penting. Maka juga keselamatan dari segi umat kita, rakyat kita perlu dilindungi. Saya masih ingat dahulu masa terumbu layang-layang. Waktu itu Perdana Menteri Tun Mahathir, tuntutan banyak. Tidur kita satu malam situ, saya bersama dengan bekas Timbalan Menteri Pertahanan. The next day, Tun Mahathir umumkan, this belong to Malaysia. You know, until now, terumbu layang-layang belong to us. Jadi saya ingat kalau boleh daripada sudut kedaulatan negara ini bukan oleh kena kita menghormati jiran kita semata-mata, but there must be a red line ya tentang mempertahankan. Kena ini juga membabitkan sempadan ini kekayaan dia cukup banyak, gas yang ada, minyak yang ada perlu dilindungi ya. Dan maka dengan itu saya berharap sungguhlah ya kena pihak kerajaan meneliti secara mendalam enforcement di peringkat bawah. Kita tak mau nanti besok bukan hanya dapur yang diroboh. Betul. Baik. Kena perkara ini cukup penting. Saya masih ingat dulu masa saya Timbalan Menteri Pertahanan. Nak space yang ada. Helikopter dengan Tajuh Rosli. Nak mendarat. Nak selamatkan. Kena Nuri tak boleh mendarat di Tawau. Dan ini kadang-kadang kita nak pastikan supaya dari segi keadaan apa yang dinyatakan tadi mempertahankan negara kita tidak ada tulansurnya. Saya berharap itu menjadi satu perkara yang penting. Terima kasih banyak. Kita akan ambil maklum dan kita akan ambil semua tindakan yang perlu. Yang Menteri Speaker, sekejap tu. Ini isu yang dinyatakan oleh Yang Berhormat Sempurna. Memang kita akan muktamadkan apa juga
proses perundingan apa yang dikatakan sebagai dapur di Malaysia, ruang tamu di Malaysia itu di kawasan Kelabakan lah. Tapi insyaAllah saya akan dari bahawa kawasan di Kelabakan, persepadanan itu kita akan utamakan pada tahun hadapan. Dan soal enforcement juga, memang kita sentiasa bekerjasama secara bersepadu dengan semua agensi kerajaan. Kita ada tentera darat, kita ada APMM kalau di perairan, dan juga semua agensi yang terlibat harus turun ke bawah juga bersama-sama secara bersepadu untuk menjaga kedaulatan persepadanan negara kita dari segi penguasaan yang berhormat. Saya juga berharap Datuk Speaker agar kerajaan pusat libatkan kerajaan negeri yang ada. Kerana kalau mengikut Perlembagaan Malaysia Artikel 2, tidak ada sempadan yang boleh diubah. Bukan Parlimen boleh ubah, bukan Agung boleh ubah, bukan TYT boleh ubah, Dewan Undangan Negeri. Betul. Itu Artikel 2. Sempadan tambah kursi adun ke Parlimen, it has to be passed by Dewan Undangan Negeri yang ada. Maka dengan itu saya berharap agar kerajaan negeri dilibatkan secara langsung dalam apa juga usaha pindahan sempadan di wilayah Sabah ini. Ini penting kerana kita kena tahu. Memang dalam proses isu ambalat dan juga sebarang persempadanan di Sabah itu yang berhormat, kerajaan negeri sentiasa dilibatkan dalam setiap proses perundingan, perbincangan, dari masa ke semasa. Jabatan Tanah dan Ukur Sabah dilibatkan. Jabatan Pemetaan Malaysia bersama-sama dengan pusat dan juga negeri bersama-sama duduk bincang soal persempadanan di Sabah itu yang berhormat. Itu adalah proses yang telah pun berjalan, akan terus berjalan. Kita akan libatkan terus kerajaan negeri Sabah dalam isu ambalat dan mana-mana sempadan yang melibatkan negeri Sabah dan juga negeri Sarawak sama juga. Berharap dia tidak berulang. Bukan apa perdebatan Tan Sri. Kerana ini dijelaskan fakta sejarah dia. Contohnya kerjasama di antara Brunei dengan Malaysia. Petronas melakukan itu pengalaman. Saya ingat yang berhormat pun tahu tentang di mana kerajaan ini saya tidak akan membenarkan perdebatan ini berlaku. Mungkin dua-dua orang pun orang Sabah, orang kuat. Mungkin selepas ini bincang dapatkan detail sebab kita kena move on. Saya faham Tan Sri, cuma ini saya nak nyatakan di Dewan Yang Mulia ini perkara ini cukup penting. Ya, kena ada perundingan yang begitu rapi di antara pihak kerajaan, wilayah Sabah dan juga Petronas kerajaan pusat. Kadang-kadang tidak ada. Contohnya hari ini, Sri, hari ini, gas bagi kat Sarawak. Gas sudah datang dari Sabah. Industri di Sabah mana dia? I mean, we have to be very firm untuk pastikan. Okey, Berhormat. Sempurna. Our concern adalah concern yang sama. Harus ada penglibatan kerajaan negeri. Ini soal kedaulatan negara, bukan hanya kedaulatan negeri, bersama-sama bincang soal persempadan. Yang Mohd, macam sikit saja. Tadi Yang Mohd Menteri menyinggung tentang proses ratifikasi di pihak Indonesia itu perlu dilakukan di Parlimen. Apakah proses yang sama juga boleh dibuat untuk bagi pihak kita dalam hal ini? Dalam proses ini, setiap negara dia ada amalan masing-masing. Ya. Dalam treaty antarabangsa, negara kita tak perlu bawa ke Parlimen. Tetapi bagi Indonesia, mereka perlu buat ratifikasi di Parlimen. Ini amalan yang telah dibuat di negara kita lah. Terima kasih Yang Berhormat. Saya teruskan. Seterusnya saya ingin mengulas pendirian Kementerian Luar Negeri berhubung isu Laut Cina Selatan yang telah dibangkitkan oleh Yang Berhormat Saratok. Terlebih dahulu saya ingin menegaskan sekali lagi bahawa kerajaan sentiasa tegas mempertahankan keutuhan wilayah, kedaulatan, hak kedaulatan dan kepentingan negara termasuk di Laut Cina Selatan. Kerajaan menerusi Majlis Keselamatan Negara MKN, Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM dan Agensi Penguasaan Maritim Malaysia APMM sentiasa memberikan perhatian serius terhadap keselamatan di kawasan perairan negara. Tindakan-tindakan yang diambil termasuklah rondaan, pengawasan, pemantauan dan penguatkuasaan di dalam kawasan maritim Malaysia untuk memastikan kepentingan negara sentiasa terpelihara. Semua agensi-agensi penguasa dan pemantauan maritim di negara ini sentiasa komited dalam memastikan kedaulatan dan hak kedaulatan Malaysia akan kekal terpelihara. Apabila berlaku insiden-insiden pencerobohan kapal-kapal kerajaan asing di dalam perairan negara, kerajaan Malaysia secara konsisten telah mengemukakan notis bantahan kepada kerajaan negara yang mana kapal asing milik kerajaan negara tersebut didapati menceroboh perairan negara ini.
Tindakan tersebut diambil selaras dengan Undang-Undang Antarabangsa dan Pendirian Malaysia untuk mempertahankan hak tuntutan perairan negara. Tindakan ini juga adalah sebagai langkah bahawa Malaysia tidak pernah mengiktiraf tuntutan negara-negara penuntut Laut Cina Selatan, termasuk China, apabila tuntutan tersebut melibatkan perairan negara berdasarkan Peta Baharu Malaysia 1979. Tan Sri Dipertua. Nak bagi arau tak? Sila arau. Tak mau bagi ya? Arau. Sila. Okey. Jangan lawan nama sekejap saya. Yang Muhammad sebut tadi, jawapan tadi cukup manis lah, yang terbaik dalam dunia lah. Ya, Yang Muhammad. Kerajaan melalui MKN, Tentera Laut, APMM telah membuat rondaan rapi. Apakah Yang Muhammad, pembacaan ini sama seperti yang berlaku di bawah? Saya tanya Yang Muhammad. Sekarang ini di beting-beting Ali. Ya? Saya rasa Yang Muhammad tak nak pergi. Yang Muhammad Sabah pun tak pernah pergi. Nak pergi buat apa? Nak kena pergi dengan heli. Tak ada tempat landing. Kena pergi, kena pusing balik. Kalau minyak habis, bye-bye. Jadi saya pun pergi itu ambil risiko juga. Pergi banyak kali. Di sana ada sebuah kapal, jaraknya 80 km daripada Bintulu. 80 km. Ini berarti apa? Mereka telah masuk 80 batu nautika. Mereka telah masuk 120 batu nautika. Kawasan perairan kita, EEZ, ialah 200 batu nautika. Dia datang daripada Hainan 4,000 km melalui Filipina, Vietnam, terus duduk di sana. Dan kapal itu berada di sana dan mereka menuntut. Sekarang ni bukan soal kita berunding di atas tuntutan. Ini bukan hak dia, pencerobohan. Jadi saya ingin bertanya kepada Muhammad, apakah pencerobohan ini dilawan cara pencerobohan? Takkan orang mari menceroboh, kita hantar nota diplomatik. Saya tahu, tiap-tiap kali dia orang datang, kita hantar nota diplomatik. Dia tengok kita lemah, akhirnya dia buat keputusan, dia duduk di sana. Dia berada di beting-beting Ali sepanjang masa daripada 2013 sampai sekarang. Baik, soalan saya pada Yang Muhammad ialah, apakah tindakan untuk menghalau mereka keluar? Mereka tak boleh ceroboh suatu pun sebiji hama di Indonesia. Dikejar, dia tembak dengan pancutan air. Dia hanya datang ke Malaysia. Kalau kita kejar dia lari pergi sekejap, dia datang balik. Tapi apakah tindakan mengejar? Tindakan sekarang ialah mengawasi. Kapal dia satu, kapal kita satu. Kapal kita kecil, kapal dia besar. Jadi kalau jadi apa-apa pun kita selamat tinggal bungaku. Jadi saya minta Yang Muhammad, oleh kerana ini pencerobohan, tindakan ialah cara menghalang pencerobohan. Itu saja. Dulu kita pernah minta suruh keluar. Masa lawatan Presiden China, saya kata keluar. Dia keluar. Lepas sebulan dia datang balik. Jadi sekarang ni kita minta supaya mereka ni dihalangi sebagai penceroboh. Terima kasih. Saya setuju bahawa kita perlu melipat gandakan dan memperhebatkan lagi proses penguatkuasaan kita. Tapi saya suka nyatakan bahawa ini adalah integrated effort, usaha bersepadu oleh semua agensi penguatkuasaan negara kita yang saya sebutkan tadi. Tan Sri Dipertua, tindakan tersebut diambil selaras dengan Undang-Undang Antarabangsa dan Pendirian Malaysia untuk mempertahankan hak tuntutan perairan negara berdasarkan peta baru kita yang saya nyatakan tadi pada 1979. Berhubung dengan isu peta standard Cina edisi 2023, Kementerian Luar Negeri telah mengemukakan kenyataan akhbar pada 30 Ogos 2023 bagi menyatakan pendirian Malaysia yang tidak mengiktiraf tuntutan Cina di Laut Cina Selatan seperti yang digariskan dalam peta standard Cina edisi 2023 yang meliputi kawasan maritim Malaysia. Peta tersebut sama sekali tidak mengikat Malaysia. Pada 11 September 2023, Kerajaan Malaysia telah mengemukakan bantahan diplomatik kepada China dan dengan tegas menolak tuntutan kedaulatan, hak kedaulatan dan bidang kuasa China ke atas fitur maritim atau kawasan maritim di Laut Cina Selatan yang meliputi kawasan maritim Malaysia berdasarkan Peta Baru Malaysia 1979 kerana ia tidak konsisten dengan undang-undang antarabangsa termasuk Konvensyen Undang-Undang Laut Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu 1982 atau dengan izin United Nations Convention on the Law of the Sea 1982.
Sebagaimana Dewan Yang Mulia ini sedia maklum, isu berkaitan Laut Cina Selatan merupakan isu yang kompleks dan sensitif dan melibatkan hubungan antara bangsa berikutan tuntutan bertindih oleh negara-negara penuntut. Oleh demikian, isu ini perlu dikendalikan secara menyeluruh dan setiap tindakan yang diambil oleh kerajaan adalah berdasarkan pertimbangan yang komprehensif. Dalam hal ini, Malaysia komited untuk menangani isu Laut Cina Selatan secara konstruktif mengikut forum dan saluran diplomatik yang sesuai. Dalam mempertahankan kedaulatan, hak kedaulatan dan kepentingan negara, kerajaan Malaysia harus mengambil sikap berhati-hati dan mengelakkan tindakan yang boleh meningkatkan ketegangan atau dengan izin escalation yang akan dan juga mengelakkan sebarang insiden yang tidak diingini berlaku di dalam kawasan perairan negara. Kehadiran dan jumlah kapal perang di satu-satu kawasan maritim seperti di Laut Cina Selatan juga berpotensi meningkatkan ketegangan dan boleh mengancam keamanan, keselamatan dan kestabilan. Dalam hal ini, kerajaan mengambil pendirian bahawa semua negara perlu mengurangkan kehadiran kapal perang di Laut Cina Selatan. Bagi memastikan keamanan, kestabilan dan mengelakkan ketegangan di Laut Cina Selatan, negara-negara ASEAN dan China telah menandatangani deklarasi tata laku pihak-pihak berkepentingan di Laut Cina Selatan atau dengan izin Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea pada 4 November tahun 2002. Melalui DOC tersebut, negara-negara ASEAN dan China bertekad untuk melaksanakan program-program yang bertujuan untuk pembangunan kapasiti, keupayaan dan membina kesaling percayaan atau dengan izin confidence building serta menangani sebarang perbezaan secara aman. Negara ASEAN dan China juga sedang merunding kod tata laku di Laut Cina Selatan atau dengan izin Code of Conduct in the South China Sea, COC. COC dilihat sebagai satu usaha untuk memastikan pihak-pihak di Laut Cina Selatan mengelakkan konflik antara satu sama lain. Dalam melaksanakan rundingan COC tersebut, Malaysia akan memastikan bahawa COC yang akan dimuktamadkan kelak adalah berkesan dan dapat menjaga keamanan dan kesejahteraan serantau. Kedaulatan dan hak kedaulatan negara sentiasa diberi perhatian utama dalam proses rundingan COC tersebut. Ya, sebenarnya tadi yang Muhammad sebut perkataan tuntutan bertindih. Tuntutan bertindih. Di Laut Cina Selatan tidak ada tuntutan bertindih. Yang ada adalah pencerobohan. Jadi kalau mereka masuk ke Laut Cina Selatan, itu adalah pencerobohan, bukan tuntutan bertindih. Tuntutan bertindih ini macam ambalat bertindih. Yang duduk dekat sempadan itu bertindih. Ini duduk dalam kawasan kita. Jadi apakah yang Muhammad bercadang untuk menukar perkataan bertindih kepada pencerobohan? Ini pernah dijawab oleh bekas menteri yang lepas, yang pentadbiran yang lepas. Dia menyebut perkataan tuntutan bertindih. Jadi yang Muhammad sebagai seorang peguam yang handal, saya rasa boleh memikirkan perkara ini. Terima kasih. Itu memang realitinya begitu yang raw. Overlapping claims. Dan kita ada claimant states. Negara penuntut juga ada. Jadi maknanya isu itu ataupun istilah itu memang tuntutan bertindih. Tetapi apabila berlaku pencerobohan, jadi kita kena ikut proses ataupun isu, angle yang lain pula. Dalam pencerobohan kita ada kekuasaan untuk handle soal isu pencerobohan. Tetapi soal tuntutan bertindih kita ada cara kita. Bagaimana nak selesaikan tuntutan bertindih ini. Kita ada jawatan kuasa working group, kita ada pakar-pakar yang kita libatkan di agensi di peringkat pusat, bahkan di peringkat negara-negara ASEAN. Kita sentiasa mengadakan mesyuarat dari masa ke semasa. Dan yang terkini yang berhormat nak nyatakan bahawa kita telah menyadakan mesyuarat jawatan kuasa bersama di kalangan claimant states ini pada 22 hingga 24 Ogos 2023, baru saja lagi. Di mana dia adakan mesyuarat itu di Manila, Filipina. Jadi maknanya proses ini still ongoing. Tentang isu-isu yang dikatakan sebagai isu tuntutan bertindih yang berhormat. Terima kasih, Arau.
Rundingan di bawah platform ASEAN-China Joint Working Group, ini baru saya nyatakan tadi, on the implementation of the Declaration on the Conduct of the Party in the South China Sea masih berterusan dan terkini telah diadakan pada 22 hingga 24 Ogos tahun ini di Manila, Filipina. Tan Sri Pertua, saya ingin ambil kesempatan untuk merakamkan ucapan terima kasih kepada Yang Berhormat Ipoh Timur kerana mengetengahkan isu ekstremisme, ganas atau izin violent extremism di kalangan generasi muda. Sememangnya isu ini sangat penting seperti penularan isu unsur-unsur ekstremisme secara dalam talian yang sering menyasarkan golongan belia yang mudah terpengaruh dengan izin irresponsible youth dengan mengeksploitasi persepsi rasa tidak selamat mereka sebagai seorang individu maupun sebagai seorang anggota dalam masyarakat yang lebih besar. Dalam hal ini, Pusat Serantau Asia Tenggara bagi mencegah keganasan atau dengan izin Southeast Asia Regional Center for Counter-Terrorism, SIASAT, mempunyai peranan yang penting untuk mencegah ekstremisme ganas dan radikalisasi. SIASAT merupakan sebuah agensi di bawah Kementerian Luar Negeri. Sentiasa mempergiatkan usaha menangani masalah radikalisasi dan ekstremisme ganas yang disebarkan dalam talian dan media sosial. Antara langkah yang diambil adalah menerusi penyebaran mesej positif dan kempen secara dalam talian yang menolak keganasan dan mengajak kesepaduan sosial agar masyarakat kita lebih berdaya tahan dan tidak terpengaruh dengan fahaman ekstremisme ganas. SIASAT terus komited untuk mempertingkatkan usaha-usaha ke arah memperkasakan golongan belia dalam membendung fahaman ekstremisme ganas serta menerapkan mesej positif bertemakan kesepaduan yang mampu membina daya tahan masyarakat. Untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, pada tahun 2023, SIASAT telah memohon peruntukan sebanyak RM9.160.000 dan menerima peruntukan sebanyak RM7.717.000. Pengurangan peruntukan berbanding jumlah yang dimohon sedikit sebanyak menjejaskan penganjuran program-program yang telah dirancang oleh SIASAT sebelum ini. Mudah-mudahan SIASAT akan dapat peruntukan lebih lagi pada tahun hadapan. Oleh itu saya menyambut baik cadangan Yang Berhormat Ipoh Timur agar peruntukan bagi SIASAT ditambah lagi bagi tujuan mengukuhkan program-program yang saya nyatakan tadi. Sehubungan dengan itu, berdasarkan program-program yang dirancang oleh SIASAT pada setiap tahun adalah diharapkan dapat agar peruntukan yang lebih banyak akan dipertimbangkan untuk disalurkan kepada SIASAT. Sebagai penutup, Tan Sri Pertua, sebelum saya ingin sekali lagi merakamkan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada semua ahli yang berhormat yang telah membangkitkan isu-isu penting serta memberikan cadangan dan saranan bernas berkaitan isu-isu di bawah bidang kuasa kementerian ini. Macam. Ya, sebelum mengakhiri Tuan Ketua, short one. Saya mohon pertimbangan daripada Yang Berhormat Menteri untuk mengambil amalan terdahulu ketika mana kita beratifikasikan perjanjian Trans-Pacific Partnership Agreement TPPA pada 2016. Kita bentang dan bahas 2 hari dalam Dewan ini. Kenapa kita tidak boleh bahas isu ambalat ini dengan baik? Kalau Indonesia pun ada prosedur yang sama, mengapa kita tidak boleh? Saya yakin ahli-ahli Parlimen Sabah bersetuju dengan saya pada hari ini. Mesti kita boleh buat benda itu. Ya? Kita tak tahu. Dalam CNBC Indonesia kata Menteri Tenaga nak buat rundingan dengan kita untuk eksplorasi. Dah nak buat kerja dah. Tapi kita tak tengok treaty itu, tak tahu isi kandungannya apa. Ya, jadi it is unfair kepada kami yang mewakili rakyat khususnya. Jadi saya mintalah Wisma Putra beri ruang untuk kami berbahas isu ambalat ini di Dewan Rakyat. Terima kasih. Itulah saya nyatakan tadi bahawa Yang Berhormat ada treaty tertentu. Ya, dan amalan kita tak akan buat ratifikasi di Parlimen. Tetapi ada beberapa dokumen yang mungkin kita boleh bincangkan, tapi bukan dalam forum Dewan Terbuka. Tapi saya telah catatkan tadi bahawa akan kalaulah diminta dalam jawatan kuasa khas, insya-Allah kita akan memberikan penjelasan lebih detail dalam jawatan kuasa tersebut, tapi tidak dalam Dewan Terbuka bagi menjaga sensitiviti. Jadi kita harus faham treaty ini melibatkan
dan negara luar dalam isu yang kita bincangkan ini. Kementerian Luar Negeri selaku benteng pertama negara Arau. Ya, Yang Muhammad, pasal ambalat tak boleh dibincang lagi sebab PM dia kata tidak ada perbincangan tentang isu ambalat. Kenapa Memang tak ada dibincang perbincangan. ambalat? Tapi Yang Muhammad kata macam ada perbincangan. Tapi Perdana Menteri Bukan, kata yang tidak bukan ada perbincangan, Rao. disentuh tentang ambalat. Arau salah faham, bukan perbincangan. Tadi saya nyatakan bahawa kalaulah barangkali ada permintaan, usaha kita untuk dibawa ke jawatan kuasa khas, kan? Kita boleh hadir ke jawatan kuasa memberi penjelasan lebih detail. Ya, terima kasih. Jadi makna Itu kata saja. Jadi maknanya bukan soal perbincangan ini, ya, tapi soal persepadanan itu belum sampai ke situ lagi. Oh, We have not discussed on ambalat yet. Ya. Ini adalah jelas. Dan saya ulang lagi sekali, tidak ada. kedaulatan negara tidak Demi boleh kedaulatan tak ada isu amat dibincangkan. Saya Belum ada yang belum Arau. kita Menteri, please. Maaf. Kementerian Luar Negeri selaku benteng pertama negara di persada global akan sentiasa menyokong segala inisiatif kerajaan termasuk menjayakan pelaksanaan KSP RMK 12. Kementerian juga akan terus memperjuang dan mempertahankan kedaulatan dan kepentingan negara kita. Bukan itu sahaja, kementerian akan terus melonjakkan nama dan suara Malaysia di peringkat antarabangsa, menerusi pendekatan Malaysia Madani supaya negara kita yang tercinta ini akan kembali menjadi negara yang disegani dan disanjungi di mata dunia. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya jemput Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya. Sila Menteri, 30 minit. Terima kasih, Tuan Yang Bertuah. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, Tuan Yang Bertuah. Terlebih dahulu saya ingin mengambil kesempatan ini untuk merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada 19 ahli yang berhormat yang telah berbahas dalam kajian separuh bangga Rancangan Malaysia ke-12 dan menyentuh perkara-perkara di bawah tanggungjawab Kementerian Pelancongan, Seni Budaya, MOTEK, iaitu yang berhormat dari Pacoh, Pasir Mas, Petong, Tanjung Piar, Seri Amang, Pagoh, Pasir Putih, Rasa, Langkawi, Tepurau, Keralangat, Bakalan Cepak, Bukit Bandara ke Mamang, Putrajaya, Kudat, Hulu Terengganu, Tanjung Manis dan Kanga. Tuan Yang Bertuah, seperti ahli yang berhormat setia maklum, krisis pandemik COVID-19 yang bermula pada tahun 2020 telah menyebabkan industri pelancongan negara terjajah stroke. Justru itu, MOTEK dengan kerjasama kementerian atau agensi berkaitan dan penggiat industri telah mula membangun dan melaksanakan berbagai inisiatif yang memberi tumpuan kepada pembukaan semula aktiviti pelancongan. Inilah termasuk pelaksanaan projek rintis Kelambung Pelancongan Antarabangsa Langkawi IITB bermula 15 November 2021 dengan kemudiannya membawa kepada pembukaan semula simbatan negara pada 1 April 2022. Semasa itu, MOTEK melalui Tourism Malaysia memperhebat usaha promosi industri pelancongan negara dengan menekankan aspek melancong dengan selamat serta mengiatankan eksperimental tourism bagi memberi keyakinan kepada pelancong yang bercuti dan melancong ke Malaysia. Antara usaha yang dilaksanakan adalah penyataan dalam pameran-pameran pelancongan antarabangsa, mengadakan promosi pelancongan yang merangkumi roadshow di pasaran sasaran seperti Australia, China, Eropah, India, Jepun, Korea dan motif. 3. Melaksanakan promosi pelancongan melalui saluran digital seperti promosi melalui media sosial untuk terus meletakkan visibility Malaysia di mata
pelancong tang ejen pelancongan di pasaran sasaran. Hampa mempromosi produk pelancongan mengikut segmentasi pelancong dan permintaan pasaran tertentu bagi memenuhi dan menikmati kehendak mereka seperti pelancongan minat khas. 5. Mengadakan perbincangan dengan Kementerian Dalam Negeri dan Jawatan Imigresen Malaysia dalam mempermudahkan kemasukan pelancongan asing seperti visa on arrival, multiple entry visa, e-visa dan transit visa. Dan 6. Menarik minat pasaran pelancong Muslim ke Malaysia, sebuah pasaran yang semakin berkembang di seluruh dunia dengan menggalakkan lebih ramai lagi penggiat industri pelancongan untuk mendapatkan pengiktirafan mesra Muslim. Pada tahun 2019, Malaysia mencatatkan 26.1 juta pelancong asing. Bersempena pembukaan pintu sambatan negara pada April 2022, Motek menyiasakan 16.1 juta pada tahun 2023 dengan mengambil kira faktor kemudahan infrastruktur dan konektiviti penerbangan yang terhad. Selain itu, besaran pelancongan utama negara iaitu China hanya membuka sambatan antarabangsa pada Mac 2023 sehingga minggu ke-3 Ogos 2023 jumlah pelancong asing adalah berjumlah 12.17 juta dengan bagi 4 bulan sehingga Disember 2023 Motek harap jumlah pelancong akan terus meningkat melebihi sasaran. Tuan Yang di-Pertua, Motek mengambil maklum semua cadangan yang diusulkan oleh ahli-ahli yang berhormat untuk mempromosi lokasi pelancongan di kawasan parlimen masing-masing. Walau bagaimanapun, Motek memohon supaya ahli-ahli yang berhormat dapat berbincang mendalam-dalamnya bersama kerajaan negeri masing-masing untuk memastikan destinasi pelancongan yang dicadang adalah disokong dan sering dengan utamaan kerajaan negeri. Sehubungan itu, Motek akan bekerjasama rapat dengan semua kerajaan negeri dan pihak berkuasa tempatan bagi mengenai pasti produk-produk pelancongan baru yang berpotensi untuk dipromosikan. Menteri Putrajaya bangun. Menteri. Kalau saya boleh tanya sedikit tadi berdasarkan kalau saya dengar apa yang disebut oleh Yang Berhormat Menteri tadi, 2019 jumlah kedatangan pelancong adalah 26 juta ya. Kalau ini minta betulkan. Tapi 2023 sasarannya dalam sekitar 16 juta. Jadi dalam keadaan ekonomi semasa, kita tahu bahawa dalam tempoh suku kedua, perkembangan ekonomi kita agak rendah, 2.9%. Jadi mengambil kira kejatuhan nilai ringgit sebagai contoh. Ini merupakan peluang yang terbaik sebenarnya untuk Kementerian Pelancongan lebih agresif mempromosikan pelancongan Malaysia, mendapatkan seramai mungkin pelancong untuk berbelanja dalam negara ini bagi membantu untuk kita memulihkan ekonomi. Jadi kalau saya dengar cerita yang dijelaskan oleh Yang Berhormat Menteri tadi, tidak ada sesuatu game changer untuk sektor pelancongan negara dalam kita mendepani situasi ekonomi yang sukar dan juga mengambil peluang bahawa pelancong asing boleh datang berbelanja di Malaysia dan meningkatkan permintaan terhadap ringgit kita. Jadi mohon penjelasan Yang Berhormat Menteri. Terima kasih. Sedikit sambungan dari Pasir Putih. Saya jawab. Okay. Terima kasih Yang Berhormat Putrajaya. Kita mesti mau faham, bila kita lockdown sebegitu lama, hotel jadi hotel quarantine hotel COVID gitu semua, dan infrastruktur sebegitu lama 2 tahun kita tidak diguna. Dalam masa kerjaan yang lepas itu, saya nampak recovery plan 1 sen pun tidak kasih sektor pelancongan. So kita sekarang nak minta Kementerian Kawasan, saya ucap terima kasih Yang Maha Berhormat Perdana Menteri merangkap Menteri Kawangan
Dia cuma bantu, kita kasih peruntukan yang lebih. Membantu industrial player. Macam mana dia orang boleh turn around. So kita cuba payah upaya, we will try our best. Kita mesti ada masa sikit. Sekarang contoh macam penerbangan Asia. Sekarang kapal perlu fully operate lagi. Connectivity tiada. So this is the time you need to give. We were trying our best. Kita akan tengah izin. Kita akan bekerja kuat dan membantu ini industri boleh. Yang Muhammad, Ya, kalau saya bagi boleh sentuh sedikit. Betul, kita tahu bahawa dalam konteks pemulihan asal itu mengambil masa untuk menunggu negara-negara lain dibuka. Tetapi apabila Tak apa. Teruskan. Tetapi apabila negara-negara ini dibuka, setiap negara berebut pelancong-pelancong ini. Sebab itu saya tekankan tadi, kita perlu ada satu game changer supaya mereka melihat Malaysia ini sebagai satu pilihan utama. Ini peluang kita mengambil kira keadaan ringgit semasa sebagai contoh. Jadi itu saya kata tadi, kerajaan boleh katakanlah, kalau saya baca betul, dikatakan bahawa tahun melawat Malaysia 2026, mungkin dilewatkan hingga 2026. Tapi perbelanjaan yang boleh diawalkan, kita bawa lebih awal. Kita bawa lebih awal perbelanjaan ini supaya kita dapat gunakan ruang yang ada ini untuk menjadikan sektor pelancongan ini sebagai penyumbang kepada pertumbuhan ekonomi. Terima kasih. Menteri Pandangan ya. Terima kasih. Pandangan daripada Putrajaya, itulah banyak faktor kita nanti selesai. Dan macam tadi saya kata, visa kita pun cari peluang pelanggaran itu semua. Dan juga balik mustahak sama sebelah sana kita boleh bekerja sama. Jangan kita sikit-sikit perkawaman. Sikit-sikit perkawaman. Inilah saya terus terang. Itu pelancong-pelancong daripada China ada bagi tahu. Kalau kita cerita macam itu saya tak tahu kita patut pergi ke tak pergi. Kita bekerja sama bersama promosikan kita punya pelancongan di negara kita. Baru kita dapat maju. Kita harap Putrajaya kita bekerja sama. Terima kasih Tan Sri. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Saya meneliti ucapan tadi dan terima kasih bila Menteri menjelaskan kerjasama yang erat daripada MOTEC kepada negeri-negeri yang mempunyai potensi ataupun tempat-tempat pelancongan yang sangat menarik. Saya ingin bertanya sejauh mana kekuatan yang dimiliki oleh kerajaan di sudut keuangan untuk menjana kawasan-kawasan pelancongan yang baru, di mana kawasan pelancongan ini di sudut sejarahnya terbukti, macam di Kelantan sebagai contoh. Kawasan-kawasan penghantaran yufti daripada raja-raja di Semenanjung Tanah Melayu di waktu itu kepada Raja Siam. Sekarang ini kawasan tersebut ada, tetapi bangunan-bangunan yang lama sudah hilang. Jadi perlu kepada pembinaan yang baru, tetapi desain dia adalah desain yang lama. Di mana benda ini sangat mustahak untuk kita menarik pelancongan. Persoalan saya sejauh mana kemampuan kerajaan untuk memperuntukkan sejumlah keuangan kepada negeri Kelantan, di mana negeri Kelantan ini salah satu daripada negeri yang banyak kawasan-kawasan seumpama itu. Sekian, terima kasih. Terima kasih daripada Langkawi. Bapak Menteri. Pasir Putih. Pasir Putih. Pasir Putih. Tak kena Kita kawan. punya cadangan memang baik, tapi kita mesti mau bekerja sama. Kalau boleh minta mana-mana negeri lah. Bila kita kementerian meminta datang hadir bersama-sama berbincang keperluan ataupun mana-mana tempat mau patut dinaik taraf. Kadang-kadang ada yang negeri tak datang. Kadang-kadang tak ada, dia hantar pegawai. Bila kita tanya, dia tak tahu apa dia mau. So kita paling mustahak, terutama sekali dalam masa cawan budget time. Kita akan panggil. Tapi harap bolehlah semua negeri bekerja sama, walau bagaimanapun Pasir Putih kalau boleh sila kita duduk berbincang. Kalau mana-mana terlibat saya punya lain-lain punya jawatan, kita duduk sekali berbincang tengok macam mana kita boleh bantu. Okey? Ya. Yang Berhormat Menteri, saya Langkawi dah masuk. Ini betul. Saya seronok dengar bila Yang Berhormat Menteri kata kita kena bekerjasama
untuk mempromosikan pelancongan ini. Tapi bagi Langkawi, kita banyak bekerjasama dengan kementerian, tetapi saya rasa terkilan bila mana letua di Langkawi, Kementerian Belia dan Sukan membuat keputusan tidak akan ke Langkawi dan tidak akan ke polis. Di mana Yang Berhormat Menteri bercakap soal nak mempromosikan pelancongan. Tapi bila Kementerian Belia dan Sukan mengambil keputusan begini, nampak Yang Berhormat Menteri diam, 1000 bahasa. Macam mana kita nak mempromosi sekiranya perkara-perkara begini berlaku? Boleh saya jawab? Semalam masa saya jawab, Yang Berhormat tak ada dalam Saya dewan. tahu Yang Berhormat. Saya dah jawab semua. Langkawi pergi mana Langkawi? Dan Yang Berhormat dekat sana tu kata tak ada soalan satu lebih. das. Sudah jawab, panjang lebar saya jawab. Yang Berhormat, saya beritahu kepada sahabat saya minta tolong bertanya bagi pihak saya. Betul, mereka Sebab kata selepas saya jawab, Yang Berhormat di sana kata, macam ni, Speaker. Ini selepas cara saya tak jawab, betul. Mana boleh menteri mencelah soalan. Selepas saya jawab, saya tahu mereka kata mereka tak ada soalan tambahan. Betul. Okay? Tunggulah menteri jawab. Beliau tuduh kata saya tak jawab soalan dia. Semalam masa saya jawab, beliau tak ada dalam Yang dewan. Berhormat Menteri sila duduk. Jangan silap, saya bukan kata tak jawab. Saya tidak berkata demikian. Saya berkata bahawa Menteri Belia dan Sukan membuat keputusan tidak memasuki Perlis dan Langkawi. Semalam saya tahu Yang Berhormat Menteri jawab, saya dengar. Walaupun saya bersama dengan Yang doktor Berhormat saya. Langkawi saya sekarang dengar. bukan Kementerian Belia dan Sukan. Sila tanya soalan kepada Kementerian Bagi Pelancongan. peluang Langkawi duduk Langkawi, salah bilik Kita ni tak ada Langkawi. masal. Bagi peluang kepada Langkawi saya duduk untuk Langkawi. Buang menerangkan. masa dah Langkawi. Hulu Langat. Tapi Sila nak tanya duduk, juga jangan pelancongan campur ni banyak tangan. benda. Hulu Langat, sila duduk. Okey, Langkawi. Langkawi, Yang Berhormat Langkawi, saya jawab. Saya tak melayan orang yang mental ni. Yang Berhormat Langkawi. Yang Berhormat Langkawi, sila duduk. Speaker, tolonglah disiplinkan Hulu Langat. Jangan dibiarkan. Banyak kali dah Yang Berhormat Speaker. Semua di sini pun perlu diajarlah. Pun perlu disiplin. Mengapa bangun berucap tanpa kebenaran? Sama Ini- dengan Hulu Langat, tak ada beza. Ini Sila tak duduk. berdisiplin. Hulu Langat, sila duduk. Okey, Menteri jawab. Tak ada masa. Masa sudah habis lah. Ya, masa Yang sudah Berhormat habis. Langkawi. Cepat. Saya sudah bagi tahu tadi. Saya sudah bagi tahu paling mustahak kita tu terang ada pelancong-pelancong daripada pergi Langkawi ada bagi aduan sama kita. Kadang-kadang ada segelintir pegawai dia guna kuasa. Dia bukan orang Islam tapi dia beli Arab pun tak boleh. Dia pakai seluar pendek pun tak boleh. So dia orang pening. Lima ikut Kalau mana boleh pula? saya minta kita punya Yang Amat Berhormat Menteri Besar diterangkan isu ini di Langkawi. Yang Barulah Berhormat. Pelancong-pelancong kita senang. Kalau nak Boleh. sentuh seluar pendek ini bukan cara dia Yang Bukan, Berhormat. you dengar lah saya. Bila saya jawab, you yang akong kali kong kita mau kasih saya jawab. Yang Berhormat Saya Langkawi, sila jawab, duduk. saya bagi tahu lah masalah kita. So kita pun bekerja sama inilah. Bekerja sama, kita berbincang sama Menteri Besar macam mana boleh bantu Langkawi. Bila Kalau Menteri pula Besar letua tak di boleh Langkawi bantu, orang komplain macam pakai mana? seluar pendek. Yang Berhormat Tak Langkawi, pernah Yang Berhormat. tak boleh berucap macam ini. Sila duduk. Yang amat berhormat, Yang Berhormat Langkawi, kila mau pelancong, you suruh saya hantar. Nanti dia orang kena, dia orang aduan balik sama kita. So dua pihak mesti mau bekerja sama, baru boleh kasih majukan pelancongan di kawasan Pulau Langkawi. Boleh? Habis apakah Okey, Kementerian nanti kita Belia dan berbincang Sukan luar. punish Langkawi kerana pakai seluar pendek? Is that why it is? Okey, tak apa. Ya, tuan yang dipertua. Saya ulang balik sekali, sehubungan itu Motek akan bekerja sama rapat dengan semua kerajaan negeri dan pihak berkuasa tambatan bagi mengenal pasti produk-produk pelancongan baru yang potensi untuk dipromosikan. Bagi cadangan untuk menjadi negeri Kelantan sebagai destinasi halal dan hub pelancongan, Motek melalui Islamic Tourism Center ITC telah mengenal pasti produk dan perkhidmatan pelancongan yang berpotensi untuk
dibangunkan sebagai produk pelancongan Islam di negeri tersebut. Manakala Tourism Malaysia telah menjalankan berbagai program-program termasuk di pasaran antarabangsa seperti Arabian Travel Market ATM yang diadakan di Dubai pada 1 hingga 4 Mei 2023 yang diketahui oleh Yang Berhormat Timbalan Menteri Pelancongan Seni dan Budaya bersama tangan ATM ini satu misi kalakan pelancongan ke Kuwait dan Bahrain telah diadakan pada 6 hingga 11 Mei 2023. Untuk menyokong pembangunan Malaysia sebagai destinasi pelancongan mesra Muslim, ITC telah memperkenalkan program MAFA iaitu Muslim Friendly Tourism and Hospitality Assurance and Recognition. Program ini mengiktiraf 10 sektor perniagaan yang menyediakan perkhidmatan mesra Muslim, antaranya penginapan, spa dan produk pelancongan. Antara premis yang telah mendapat pengiktirafan MAFA di Kelantan adalah Hotel Perdana Kota Baru. Yang Berhormat Sempurna Menteri. minta laluan. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Saya mendengar apa yang telah disebutkan oleh Yang Berhormat Menteri tadi tentang peruntukan yang telah pun diberikan penambahan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri. Dan Yang Berhormat Menteri juga minta supaya kerjasama di antara pihak kerajaan negeri dan juga pimpinan yang ada dengan pihak kerajaan untuk memastikan sektor pelancongan ini dapat kita tingkatkan. Sebenarnya kita bagi kerjasama banyak, khususnya di Sabah dan khususnya di kawasan saya Sempurna. Ya, yang saya melihat bahawa tourism sektor telah memberi pulangan yang begitu besar. Satu ketika dahulu kita mempunyai 5 juta, 4 juta pelancong dari China. Ya, datang ke Sipadan, datang ke Sempurna. Ya, dan hasilnya bukan hanya penerbangan, bukan hanya cukai, pemakanan, peluang pekerjaan, kesannya baik. Cuma saya minta kerjasama daripada Yang Berhormat Menteri setelah menyebut bahawa ada peruntukan. Boleh tak bagi jaminan supaya peruntukan, ya, daripada saya tahu bahawa kita mau cari tempat yang baru di mana sektor itu dapat menarik pelancong yang lebih ramai. Tapi ini merupakan salah satu diving spot in the world. Ada kejaminan daripada kementerian bahawa kita akan memberi bantuan keuangan kepada kawasan-kawasan seperti kawasan daerah Sempurna. Ya, bukan hanya Yang Berhormat sebut tentang kebersihannya, ya, yang perlu bukan hanya ahli parlimen belanja banyak. Saya belanja tiap-tiap hari untuk pungut sampah, tapi sektor kerajaan juga perlu memainkan peranan public transport dari airport Tawau sampai ke Sempurna. Ya, begitu juga pembinaan jeti-jeti yang ada. Kadang-kadang ada di antara mereka, Datuk Seri boleh tak minta bina jeti. That has contributed to this sector. But hasil yang diperoleh oleh kerajaan pusat boleh tak bagi kepada kawasan-kawasan yang telah memberi sumbangan kepada tabung yang kepada sektor pelancongan ini. Kerjasama yang perlu kita lahirkan. Terima kasih banyak. Terima kasih Yang Berhormat Sempurna. Memang kita Motek ini memang kita akan bantu mana kita boleh dan bekerjasama, termasuklah infrastruktur. Saya pada masa 22 hari bulan September ini, patut saya mau pergi ada bertemu sama perbincangan keselamatan itu isu semua di Sabah. Tapi saya pasal ada, dia baru bagi tahu 22 patut yang minggu yang lepas. Tapi Ketua Menteri Sabah ada sibuk. So dia bagi tarikh 22 hari bulan September. Saya ada sudah lain punya janji sudah program kepada lain tempat. So itulah saya minta sama Yang Berhormat Timbalan Menteri wakil saya. Lepas itu nanti saya akan minta dia berbincang sama Sempurna di Sabah mana infrastruktur dinaik taraf bersama-sama Sabah berbincang. Kalau semua kita come to consensus dengan izin, kita akan bantu mana boleh, insya-Allah. Okey. Tuan yang dipertua, menerusi dasar pelancongan negara TBN 2020 ke 2030, Motek memfokuskan kepada elemen daya tahan dan mampak yang turut melibatkan usaha-usaha untuk membangunkan produk-produk yang mampu menarik pelancong
kualiti. Seterusnya, memberi pulangan yang signifikan kepada industri pelancong. Berbagai inisiatif telah sedang dilaksanakan, antaranya adalah satu, mengadakan kolaborasi dengan berusaha syarikat charter dalam merancang mengadakan penerbangan jiwa khas charter flight. Dua, mengadakan lawatan pembelajaran produk dengan menjemput agensi pelancongan dan media masa bagi mempromosi pelancongan minat khas seperti golf, perkahwinan, honeymoon, birding, diving, luxury tour, cruise, health dan theme park. Nombor tiga, Tourism Malaysia juga telah membangunkan Travel Malaysia Apps yang membolehkan pelancong merasai tempat-tempat yang menarik di Malaysia bagi mengalami program pelancongan yang telah dirancang dan memfokuskan kepada perbelancaan tinggi seperti segmen fine dining. Dalam usaha memastikan alam sekitar kekal terpelihara, fokus hala tuju industri pelancongan negara adalah pada kualiti berbanding kuantiti. Bagi tujuan tersebut, Motek bekerjasama dengan kementerian atau jawatan berkaitan atau pihak berkuasa tempatan untuk mengadakan program destinasi pelancongan yang diwatakan sebagai kawasan warisan dan semula jadi jawatan taman negara sebagai contoh bagi meningkatkan kesejahteraan awan serta menggalakkan pelibatan masyarakat dalam berbagai aktiviti sukarelawan yang berteraskan pelancongan. Tuan Yang Dipertua, Motek mengalu-alukan cadangan oleh ahli yang berhormat dan bersedia untuk pertimbangkan sebarang permohonan baru. Walau bagaimanapun, Motek memohon supaya ahli-ahli yang berhormat dapat berbincangan dengan kerajaan negeri masing-masing untuk memastikan permohonan projek pembangunan penyegaraan dan infrastruktur pelancongan yang dicadang adalah disokong dan sering dengan keutamaan kerajaan negeri. Seperti ahli yang berhormat setia maklum, isu keselamatan awang adalah perkara di bawah bidang kuasa berbagai agensi penguatkuasa dan ketenteraman awang. Motek akan sentiasa menyokong peranan agensi penguatkuasa dengan ketenteraman awang dalam memastikan terhadap keselamatan dan keyakinan pelancongan sentiasa berada di tahap yang baik. Sebagai contoh, berkenaan insiden kemalangan yang berlaku baru-baru ini di Sembana, Sabah, Motek akan bertemu dengan Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sabah pada 22 hari bulan September 2023 bagi meneliti menambahbaikan terhadap keselamatan pelancong di Sabah. Tuan Yang Dipertua, Motek telah menyediakan berbagai tanah sokongan kepada rakan-rakan strategi dan penggiat industri dalam memastikan industri pelancongan terus berdaya saing serta mempromosikan Malaysia sebagai destinasi pelancongan pilihan utama pelancong asing. Antara insentif tersebut adalah satu, kerang sokongan sektor pelancongan yang memberi fokus kepada pengancuran program atau acara pelancongan domestik dan antarabangsa berimpak tinggi di dalam negara. Dua, keran sokongan sektor kebudayaan bagi memastikan ekosistem seni budaya dan warisan di negara ini terus berdaya asing. Tiga, keran galakan melancong Malaysia Gemilang short form bertujuan mempergiat program promosi dan pemasaran di samping merancangkan pelancongan domestik menerusi pembelian sokongan bagi
penyertaan penggiat industri dalam pemeliharaan pelancongan misi juarang webinar, pelancongan rawatan sesuai kena dan hapahan video promosi pelancongan secara dalam tarian. Dan 4, kerajaan juga menyediakan kemudahan pembiayaan pinjaman yang diharuskan untuk industri pelancongan menerusi skim infrastruktur pelancongan SIP yang diuruskan oleh Pembangunan Malaysia Berhad dengan tanah berjumlah RM1 bilion. Kemudian ini telah memperkenalkan program pengalaman homestay yang berkonsep pengalaman pelancongan dan pelancongan berdasarkan komuniti di mana pelancong yang datang bermalam bersama pengusaha program menjalani gaya hidup mereka luar bandar dan terus serta dalam aktiviti seharian. Motif dalam proses penambahbaikan garis panduan program pengalaman Homestay Malaysia ini bagi mengawal selia program ini. Untuk maklumat ahli yang berhormat, Jumpa Kabinet baru-baru ini telah bersetuju meminta fungsi pusat sehendi OSC short form MN2H dari Kementerian Dalam Negeri kepada MOTEC. Sehubungan itu, MOTEC ini dalam proses pembinaan pengoperasian OSC MN2H yang dijangka akan mula beroperasi pada Oktober 2023. Yang Berhormat Tuan Menteri, Ketua, masa sudah tamat. okey, sebelum mengakhiri sekali sesi pengurangan, saya menegaskan bahawa MOTEC akan sentiasa bekerjasama dengan ahli-ahli yang berhormat dan kerajaan negeri masing-masing untuk bersama-sama memajukan pelancongan seni budaya selaras dengan prinsip Malaysia Madani. Dengan ini, Tuan Yang Dipertua, saya sekali lagi merakamkan penghargaan kepada ahli-ahli yang berhormat yang telah mengemukakan pandangan, sasaran dan cadangan semasa sesi perbahasan. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Menteri Pelancongan Seni dan Budaya. Sekarang saya jemput Yang Berhormat Menteri Kesihatan untuk menjawab dalam masa 40 minit. Terima kasih Yang Dipertua. Sebelum saya memulakan penggulungan saya, Yang Dipertua, saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan tahniah kepada YB Pulai yang baru mengangkat sumpah dan bersama-sama menyertai dalam blok Kerajaan Perpaduan. Tahniah. Saya juga ingin mengambil kesempatan ini, Tuan Yang Dipertua, untuk mengucapkan selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia yang baru kita raikan, dan saya juga ingin merakamkan ucapan tahniah kepada lebih 10,000 anak muda yang telah berkumpul baru-baru ini sempena Hari Malaysia dalam program Sarung Kereta Api 2023, dan saya rasa ini adalah satu projek pelancongan, mungkin boleh menjadi satu produk pelancongan, dan juga tahniah kepada Menteri Belia dan Sukan kerana ini menggambarkan bahawa Malaysia ini adalah sebuah negara yang sejahtera dan harmoni, dan dalam tema yang mereka bawa iaitu etnik dan perpaduan, menggambarkan Malaysia ini memang sudah selamat dan tidak ada apa yang perlu diselamatkan. Menteri maklum tak ada satu lagi himpunan di Masjid Kampung Baru pada hari tersebut? Sangat maklum. Saya nak bagi tahu je. Sebab itu saya kata Malaysia ini selamat dan tak ada apa yang perlu diselamatkan. Tuan Dipertua, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani, salam sejahtera. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada 52 orang ahli yang berhormat yang telah mengambil bahagian dalam perbahasan terhadap laporan kajian separuh penggal rancangan Malaysia ke-12 tahun 2023 dan membangkitkan sebanyak 65 isu ataupun soalan, iaitu yang terlibat ialah Yang Berhormat Air Hitam, Bagan, Baram, Batang Sadung, Betong, Bukit Bendera, Gua Musang, Ulu Selangor, Ipoh Barat, Jasin, Jeli, Jempol, Kepong, Kinabatangan, Kelang, Kota Belut,
Kota Marudu, Kuala Langat, Kuala Nerus, Kuala Pilah, Kuantan, Kudat, Kulim Bandar Baru, Larut, Lawas, Ledang, Lumut, Macang, tak dilupakan, Marang tak dilupakan, Masjid Tanah, Paya Besar, Pengkalan Cepa, Permatang Pau, Puncak Borneo, Rantau Panjang, Rasah, Sandakan, Selayang, Sempurna, Setiu, Sik, Sungai Besar, Sungai Petani, Sungai Siput, Tangga Batu, Tanjung Karang, Tanjung Manis, Tasik Lugo, Tawau, Tebrau dan juga Temeloh. Ramai yang dipertua. Berdasarkan tempoh masa yang diberikan, saya bercadang untuk menjawab isu yang dibangkitkan mengikut 5 tajuk yang utama, iaitu pertama, mengenai pembinaan dan naik taraf fasiliti kesihatan di Semenanjung, Sabah dan Sarawak. Topik yang kedua berkaitan dengan kemudahan dan peralatan. Yang ketiga, akses kepada perkhidmatan kepakaran. Yang keempat, kesesakan hospital. Yang kelima, isu sumber manusia dan perkara-perkara lain jika berkesempatan. Walau bagaimanapun, saya ingin memfokuskan penggulungan saya kepada perkara-perkara yang melibatkan dasar dan perkara-perkara lain akan diberi jawapan insya-Allah secara bertulis. Pertama, berkenaan dengan pembinaan dan naik taraf fasiliti kesihatan, Tuan Yang Dipertua, Kementerian amat prihatin dan sentiasa berusaha untuk menambah baik kualiti perkhidmatan penjagaan kesihatan di Sabah dan Sarawak menerusi komitmen terhadap pemenuhan perjanjian Malaysia 1963, MA 63 berkaitan hal-hal kesihatan. Sukacita saya ingin maklumkan bahawa pada masa ini sebanyak 10 projek pembinaan fasiliti kesihatan dan 9 projek naik taraf kemudahan yang sedang dilaksanakan di Sabah dan Sarawak. Selain itu, terdapat 9 buah hospital di Sabah dan 11 di Sarawak yang akan dinaik taraf perkhidmatan kepakarannya, termasuk permekasaan bagi hospital berpakar sedia ada. Sehingga 5 September tahun ini, seluruh negara sebanyak 141 projek pembaikan klinik dan fasiliti daif telah siap dilaksanakan, manakala 295 lagi projek dalam fasa pelaksanaan. Bagi Sabah dan bagi negeri Sarawak, sebanyak 14 klinik daripada 36 klinik telah siap dibaiki dan dinaik taraf, manakala sebanyak 3 klinik daripada 23 klinik telah siap di Sabah, dan semua kerja-kerja pembaikan dan naik taraf ini akan dijangka akan siap sepenuhnya menjelang penghujung tahun ini. Pada September tahun ini, Kementerian telah memulakan kajian jurang dan penawaran keperluan fasiliti, peralatan dan sumber manusia untuk kesihatan yang dijangka siap pada November tahun depan. Kajian ini akan membantu Kementerian merancang keperluan kesihatan di seluruh Malaysia dengan lebih tepat dan mencukupi bagi pembangunan fasiliti kesihatan, peralatan dan juga sumber manusia berasaskan bukti keperluan penduduk masa kini dan akan datang. Tuan Yang Dipertua, mengenai projek Pusat Kanser Sarawak, saya ingin menghargai keprihatinan yang telah diberikan oleh YB Puncak Borneo yang menggesa agar projek Pusat Kanser Sarawak atau PKS ini disegerakan. Kementerian memandang serius cadangan penubuhan PKS ini kerana penubuhan pusat sempurna ini adalah bertepatan dengan hasrat kerajaan untuk menyediakan kemudahan rawatan komprehensif yang lebih cekap di Sabah dan Sarawak. Pembangunan pusat kanser ini, saya lihat ini bukan saja akan memberi manfaat kepada penduduk di wilayah Sarawak, malah boleh memberi manfaat kepada penduduk negeri bersebelahan seperti Sabah, dan mungkin juga pada masa akan datang akan juga boleh memberi manfaat kepada negara jiran seperti Borneo dan Kalimantan. Sehubungan itu, KKM telah mengadakan beberapa perbincangan dan libat urus dengan pihak Kerajaan Negeri Sarawak dan agensi-agensi pusat berkaitan bagi mempercepatkan cadangan penubuhan Pusat Kanser Sarawak ini. Dan cadangan pembinaan pusat ini telah pun saya bawa ke pengetahuan dan perhatian Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, dan mudah-mudahan kita akan dengar berita baik akan disampaikan dalam masa yang terdekat. Menyentuh pertanyaan YB Rasah mengenai status projek Institut Penyakit Berjangkit Malaysia, Kementerian telah menerima laporan daripada Jabatan Alam Sekitar yang memaklumkan bahawa tapak projek yang sedia ada di Bandar Anstek adalah tidak sesuai, Yang Berhormat, dan tapak ini terletak dalam zon industri.
Baik, saudara, ketika ini sedang berlangsungnya penggulungan perbahasan usul kajian separuh penggal Rancangan Malaysia ke-12 oleh Menteri Kesihatan Dr. Zaliha Mustafa. Dan sebelum ini, 3 kementerian sudah pun mengambil bahagian dan kalau boleh saya kongsikan tentang apa yang telah dikatakan oleh Kementerian Sains, Menteri Sains Teknologi dan Inovasi Yang Berhormat Chang Lee Kang pada awal pagi tadi berkaitan dengan Agensi Nuklear Malaysia, di mana beliau berkatakan bahawa Agensi Nuklear Malaysia sedang menaik taraf fasiliti dan makmal aplikasi teknologi nuklear dalam pertanian bagi meningkatkan keselamatan dan juga jaminan makanan. Dan selain itu juga usaha berkenaan memerlukan peruntukan sebanyak 5.3 juta ringgit sehingga 2025. Dan selain itu juga beliau berkata projek yang bermula pada tahun 2023 ini bertujuan untuk meningkatkan keselamatan dan juga jaminan makanan melalui peningkatan produktiviti agromakanan melalui teknik biak baka mutasi. Dan selain itu juga kalau boleh saya kongsikan soalan tambahan yang diajukan oleh ahli Parlimen Kubang Pasu, di mana Yang Berhormat Chang Lee Kang bersetuju dengan pandangan ahli Parlimen Kubang Pasu itu untuk menambah dana bagi R&D supaya pencapaian R&D adalah selari dengan negara-negara maju. Dan kementerian kini juga dalam usaha untuk mencapai tujuan tersebut menerusi matching grant ataupun grant yang bersesuaian dengan pihak swasta serta melalui MSE. Kementerian juga amat menggalakkan kerjasama antara komuniti sains dan juga industri supaya produk yang terhasil daripada R&D tersebut dapat menampung keperluan industri. Dan juga antara lainnya menjawab soalan yang diajukan oleh ahli Parlimen Kuala Terengganu dan juga Kubang Pasu, sumbangan R&D swasta kepada KATNK adalah rendah disebabkan sektor tersebut juga masih berada di fasa pemulihan ekonomi pasca pandemik. Baik saudara, selain di TV1 juga di saluran berita RTM, dan jangan lupa untuk ikuti kami di rtmparlimen.rtm.gov.my. Dan sekian sahaja daripada kami langsung dari Parlimen. Baik, kalau boleh juga saya ingin kongsikan sedikit apa yang telah dikatakan ataupun dikongsikan oleh Perdana Menteri mengenai ajakan utama yang berada di dalam perbahasan kali ini, iaitu menoktahkan kemiskinan semestinya, iaitu sekitar 1.5 bilion untuk program bagi meningkatkan pendapatan, juga reformasi struktur ekonomi kepada bidang seperti industri peralihan tenaga, industri digital E&E bernilai tinggi, dan itu yang ingin kita bawakan dalam persidangan Dewan Rakyat untuk hari ini. Baik, sekian sahaja daripada kami dari dalam persidangan Dewan Rakyat untuk hari ini. Jangan lupa untuk terus bersama kami persidangan Dewan Negara esok pada jam 10 pagi. Assalamualaikum, salam sejahtera dan jumpa lagi.